Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Mana dia punya tu? Kat mana? Mana? Oh, tu dia. Okey. Terima kasih. Saya kira. Jadi tajuk yang saya cadang untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni ialah Andalus ataupun Andalusia. Tapi Andalusia tu ada apa negative connotation ya, jadi saya tak berapa suka guna perkataan Andalusia tu ya, jadi saya guna saja Andalus ya, ataupun diterjemah sebagai Islamic Spain ya. Saya tengok Wikipedia pun terjemah sebagai Islamic Spain, beberapa buah buku juga ya. Ada bersama dengan saya ni satu buku yang menarik ya, Baldatun Thayyibah Model Andalusia. Ni seminar yang telah dibuat oleh Persatuan Ulama Malaysia dan kerjasama Kerajaan Negeri Selangor ya, dalam usaha mereka untuk melihat model negara yang disebut sebagai Baldatun Thayyibah ya, seperti mana disebut di dalam Al-Quran dalam surah Saba ya, surah yang ke-34. Selalu konsep ya negara Baldatun Thayyibah ini disebut oleh Al-Quran, sebab Al-Quran tidak pernah menyebut perkataan Daulah Islamiah, tak pernah ya. Dalam Quran tak ada perkataan Daulah Islamiah. Daulah merujuk pada makna negara ya. Quran menggunakan istilah yang sangat moderate bagi saya ya. Istilah yang digunakan ialah Baldatun Thayyibah. Baldah dengan makna daulah, negara ya. Thayyibah makna yang baik lah ya. Ataupun sekarang ini lebih popular dengan istilah negara kebajikan atau berkebajikan ya. Ini satu istilah yang sudah diguna pakai bukan di negara timur saja, malah di negara barat ya, di Australia sebagai contoh ya, di UK dan beberapa negara lain ya. Mungkin yang diperolehi oleh SMS oleh sahabat saya Haji Kamal tu mungkin translation yang telah dibuat oleh Haji Hasan ya. Inilah masalahnya bila sanad tu terlalu banyak ya, daripada sumber kepada orang tengah bagi, jadi akhirnya tajuk yang berbahasa Melayu ya telah terjemahkan kepada bahasa Inggeris. Tapi tak ada masalah sebab saya punya presentation ni ada sebahagiannya campur-campur ya. Jadi kalau kita tengok ya, bendera tu kenal ya, bendera mana ya? Bendera Spain ya. Peminat-peminat mungkin Real Madrid ya ataupun Barcelona ya. Dan perbincangan saya ni ada sebut ya, sebab di antara kelab bola sepak di Eropah ya, kecuali Turki ya. Sebab Turki pun dia tidak bermain di Liga Asia ya, dia main di Liga Eropah. Jadi antara kelab Eropah yang mempunyai paling ramai pemain muslim ya, pemain muslim ya. Mana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan lah, kalau perempuan mungkin tak berapa melihat sangat ya. Ya. Kelab bola sepak, bukan negara ya, kelab ya. Real Madrid ya, Real Madrid ya. Mungkin boleh sebut satu dua nama yang menunjukkan kita masih keep in touch dengan bola sepak ya. Sebab kita jangan sibuk dengan mengaji hadis saja kan, mengaji tafsir ya, mengaji fiqh ya. Kita tak tahu apa yang sedang berlaku di dalam dunia ni ya. Jadi antara kelab bola sepak di Eropah yang paling ramai memiliki pemain muslim adalah Real Madrid. Ya, Real Madrid. Dan kebetulan alhamdulillah ya, saya sempat melawat stadium dia ya, walaupun tak sempat melihat Real Madrid lawan pada malam tu ya. Saya tengok-tengok juga kod ada apa kita panggil ya, kod lah ya, kod lah kita kata ya. Mungkin Mesut Ozil lalu depan saya ke tak jumpa ya. Jadi Mesut Ozil ni dia lahir di Jerman ya. Dia dari segi keluarga dia ni orang Turki ya. Dan dia popular ya. Termasuklah beberapa orang lagi ya. Mungkin kenal apa kita panggil pemain Real Madrid, satu dua nama ya. Benzema ya, Karim Benzema ya. Karim Benzema ya. Dan kita boleh sebut ramai ya pemain-pemain lain ya. Bukan bola sepak saja sebenarnya ya. Kalau di Amerika Syarikat mungkin kita pernah ya dengar
Chris, apa kita panggil, Chris Jackson, ya, mungkin pernah dengar. CJ tak pernah dengar, ya. Tahun 2006, tahun saya ingat tak ingatnya, mungkin tahun 1996, buat lama, ya. Tahun 1996 berlaku satu ketika apabila National Anthem of USA, ya, apabila lagu kebangsaan Amerika dikumandangkan, ya, semua orang bangun. Macam biasalah, ya, bila lagu negaraku dimainkan, biasanya orang akan bangun walaupun tak disuruh, ya. Tetapi ada seorang manusia Muslim, ya, yang kita kata berkulit hitam, ya, Chris Jackson nama lama dia, nama Muslim dia ialah Muhammad Abdul Rauf, ya. Beliau masuk Islam, revert, ya, into Islam kita kata, dan beliau tak bangun, ya, dan jadi isu besar, ya, sebab dia ni antara pemain yang paling hebat, ya. Mungkin kalau kita biasa tengok Amerika punya apa kita panggil, basketball punya league, ya, liga, seorang pemain yang berasal daripada LSU apa dia, Louisiana State University, ya, itulah Chris Jackson, ya. Dan dia menyebabkan ulama-ulama seluruh dunia daripada Turki ke Indonesia, ya, ke Amerika Syarikat, ke apa kita panggil Muslim Association, ya, di Europe, ya, kebanyakannya bertelagah sesama mereka untuk menentukan, ya, harus atau tidak, ya, kita bangun ketika mana lagu kebangsaan sesebuah negara itu dimainkan, ya. Jadi isu besar, jadi satu polemik, dan akhirnya dia digantung, ya, untuk beberapa ketika, tapi akhir sekali satu game saja yang dia terlepas, ya. Sebab kebanyakan daripada kita kata penyokong-penyokong dia, ya, ada Persatuan Muslim di Amerika, ya, yang mengatakan bahawasanya sebagai seorang Muslim dia ada hak untuk tidak bangun, ya. Tapi adakah itu kita kata keputusan yang paling sesuai dalam keadaan kita duduk dalam masyarakat majmuk sekarang ni, ya? Itu sebagai apa kita panggil iklan, ya, untuk perbincangan kita pada episod-episod yang akan datang, ya, bukan malam ni, ya. Okey, ni spin, ya. Kalau saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan, ini lebih nampak jelas lagi, ya. Kalau kita biasa dengan negara Eropah yang berada paling selatan, ya, yang hanya dipisahkan dengan benua Eropah, ya, dalam jarak 13 km saja, ya. Mungkin kita biasa dengar satu tempat dipanggil sebagai Jabal Tariq, ya, saya akan tunjukkan gambarnya nanti. Jabal Tariq ini diambil sempena nama salah seorang panglima perang Islam, ya, yang bukan berbangsa Arab, ya. Yang saya suka, yang menarik ni ialah kalau orang Arab hebat tu biasa kita kata, ya. Tetapi kalau orang bukan Arab, Muslim, dia hebat, itu sedikit luar biasa, ya. Sebab orang Arab dia walaupun baca Quran dia tidak faham semua, tapi sebahagian besar daripada apa yang dia baca dia boleh faham, ya. Mudah dia menangis, dia mengalirkan air mata apabila mendengar orang membaca Quran. Tapi kita orang yang bukan Arab, yang kurang mengetahui bahasa Arab, tiba-tiba, ya, boleh very committed dengan agama, yang itu bagi saya luar biasa, ya, itu sangat luar biasa, ya. Dan Tariq bin Ziyad tidak dilahirkan sebagai Muslim, ya, dia bukan seorang Muslim, ya, dia lahir sebagai seorang kafir, ya. Tetapi alhamdulillah setelah dia jadi Muslim, dia sangat committed dengan agama, ya, sehingga orang bandingkan kepribadian dia dengan kepribadian seorang khalifah pada zaman Bani Umayyah yang namanya Al-Walid bin Abdul Malik, ya. Sebab mereka hidup sezaman, tetapi dari segi akhlak, dari segi komitmen pada agama, sangat berbeza, ya. Seorang yang lahir sebagai seorang Muslim, Al-Walid bin Abdul Malik, ya, kalau saya boleh bagi gambaran, selepas daripada apa kita panggil, selepas daripada berakhirnya, ya, pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, ya. Khulafa Ar-Rasyidin ni berapa khalifah semua tuan-tuan? Khulafa Ar-Rasyidin, ya. Jawapan biasa kita bagi jawapan 4, ya, itu ikut pada skema SPM, ya, itu 4. Tapi kalau kita belajar skema An-Nida, dia 5 tuan-tuan, ya. Sebab apa? Sebab selepas daripada Sayyidina Ali dibunuh, ya, tidak terus Muawiyah dilantik menjadi khalifah, ya. Dia ada senggang masa 6 bulan di mana anak kepada Sayyidina Ali, anak sulung Sayyidina Ali, yakni Al-Hasan, ya, diminta untuk menjadi caretaker kepada kerajaan umat Islam pada masa itu. Jadi dia menjadi khalifah selama 6 bulan, ya. Jadi sebab itu para sejarawan, ya, mengatakan bahawasanya Al-Khulafa Ar-Rasyidun atau Al-Khulafa Ar-Rasyidin ini bukan 4 tapi 5, ya. Sebab senggang waktu 6 bulan, bukan 6 hari. Kalau 6 hari mungkin kita ambil kira, tapi oleh kerana 6 bulan, ya,
maka dia dianggap sebagai al-khulafa ar-rasyidun yang kelima, ya. Malah ada yang extend lagi, kata Umar Abdul Aziz juga, ya. Tapi kita kata antara Umar Abdul Aziz, ya, sebab dia naik sebagai khalifah tahun 99 Hijrah, dengan kematian Sayyidina Ali tahun 41 Hijrah, oh tu lama sangat, ada 50 tahun, ya. Sedangkan pemerintahan itu dia mesti, kita kata, berterusan, ya. Dia tak ada senggang waktu tengah-tengah. Okey, balik kepada Jabal Tariq, ataupun orang putih panggil Gibraltar, ya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, walaupun Gibraltar ni duduk, ya, dalam kawasan Spain, tapi dia tidak dijajah ataupun tidak dikuasai oleh Spain, ya. Dia bawah penguasaan siapa tuan-tuan? Gibraltar ni, ya, British, ya, sebab duit yang mereka guna ialah pound sterling, ya, kalau dululah, ya. Tapi sekarang sudah guna euro. Okey, ada gambar tak lain yang lebih dekat lagi, ya. Itu nampak, ya, Strait of Gibraltar, ya. Ini antara selat yang agak sempit, ya, dalam dunia ni, kita kata, ya, dan dipisahkan di antara hujung sekali, ya, hujung Spain itu dengan utara Morocco hanya lebih kurang 13 km saja, ya. Tapi kalau kita naik dia punya ferry itu akan ambil masa lebih kurang 40 minit jugalah, ya, 30 hingga 40 minit. Okey, ya. Apa yang saya boleh kongsi di situ, perkataan Andalus atau Andalusia, ya. Selalu kita menyebut Andalus atau Andalusia ini merujuk kepada sebahagian Spain, ya. Kalau kita baca buku-buku panduan travel, ya, tuan-tuan bacalah, beli panduan-panduan, ya, buku-buku panduan ni, tuan-tuan akan jumpa, ya, mungkin map yang ada tak, ya, yang boleh saya kongsi di sini, ya. Tak ada, ya. Tak ada lah tuan-tuan, ya. Saya ingat saya dah masukkan tadi, ya. Tak apa, ya. Jadi kalau kita okey, ya, dia sebut Andalusia tu bahagian bawah ni saja, ya, daripada Cordoba di tengah tu, ya, turun ke Granada, turun ke Malaga, dan juga Sevilla, ya, ataupun dia orang Spain sebut Sevilla, ya, Sevilla, ya. Sebab double L itu kalau Mexican dia akan sebut ya. Sebab tu kita tak panggil Aspirilla, ya, tapi Aspiria, ya. Tapi kalau kalau Spanish, orang Spain, ya, mereka akan sebut macam ya, J. Jadi Sevilla, ya, Sevilla, ya. Saya pernah kita panggil bagi satu soalan, ya, kepada, sebab tengok dalam bah orang mengantuk, ya. Jadi saya pun capai mikrofon, saya kata kalau di Malaysia, ya, orang-orang yang dianggap tidak siuman akan dihantar ke dua tempat yang sangat popular. Yang pertama dipanggil Tanjung Rambutan, ya, ataupun satu lagi, ya, dipanggil sebagai Tampoi, ya. Okey, soalan pada tuan-tuan dan puan-puan, ya, di peringkat awal kita punya persembahan ni, ya. Kalau orang yang tak siuman di Spain, dia bandar mana dia orang ni akan dihantar? Di mana tuan-tuan? Jawapannya ada di skrin tu, ya. Bandar dia ialah Seville tadi, ya, di sebab kita panggil biasa je kita panggil Seville, ya, di situlah. Ini melawak je tuan-tuan, ya. Okay, walaupun tidak semua ketawa, ya, tapi paling kurang, ya, ada hati-hati yang berjaya saya ketuk untuk ketawa, ya. Okey, gambaran dia, ya. Okey, gambaran dia. Saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, ya, sewaktu Tariq bin Ziyad ni masuk ke Spain, ya, pada masa itu sebahagian daripada utara Morocco tu, nampak tak Ceuta tu, Ceuta, dekat ujung tu, nampak, ya, Ceuta, ya. Ceuta itu adalah sebahagian daripada kawasan yang dikuasai oleh kerajaan Gotik ataupun Visigoth, ya, pada masa itu, ya, yang raja dia ialah Raja Roderick. Ya, kalau kita belajar sejarah Eropah, kita akan diperkenalkan dengan antara raja yang paling zalim pada zaman tersebutlah, ya. Nanti akan lahir lagi pasangan suami isteri yang sangat zalim, ya, Raja Ferdinand II dan juga dengan juga Ratu Isabel, ya, ataupun kita panggil ialah pasangan yang paling kejam, ya. Banyak benda-benda yang dibuat, nanti kita akan tengok. Tapi pada zaman Musa bin Nusair, ya, yang merupakan gubernur utara Afrika pada masa itu, dan juga Tariq bin Ziyad, ya, antara raja yang zalim pada masa itu ialah Raja Roderick, ya. Jadi Raja Roderick, beliau menguasai sebahagian besar daripada Spain, ya, tetapi beliau telah pakai kaedah, ya, kasta yang telah diamalkan seperti mana di Mesir, ya. Maksudnya dia ada golongan atasan, golongan bangsawan, raja-raja, dia ada golongan menteri-menteri, ya,
Kemudian dia ada golongan pahlawan, tentera, dia ada lagi golongan yang disebut sebagai petani, dan terakhir sekali yang kelima ialah golongan buruh. Ya. Jadi kalau ayahnya buruh, anaknya akan terus mewarisi jawatan ayahnya. Tak ada bapa nelayan anak boleh jadi engineer, tak boleh. Ya, dia akan tetap, ya. Dan pendidikan ini sangat eksklusif sifatnya. Bukan semua orang boleh belajar di universiti ataupun kolej, ya. Ini sistem yang telah digunakan pakai oleh Firaun sejak zaman berzaman. Dan sistem yang sama, ya, lebih kurang sama digunakan pakai juga oleh Raja Roderick, ya. Okey. Ada tak benda-benda yang boleh kita kongsi di sini, ya? Okey, pemberantasan Islam secara mudah saja, ya, kalau saya boleh sebut. Untuk belajar seperti mana kita belajar sirah Rasulullah, ada 3 nombor yang kita kena ingat, ya. Saya dah sebut pada tuan-tuan dan puan, belajar sirah Nabawiyah, kita ingat 3 nombor. Nombor pertama ialah 40, ya. Nombor kedua ialah 13, nombor ketiga ialah 10, ya. Boleh ingat, ya? 3 nombor saja, ya. Okey, yang pertama 40. Apa dia 40? 40 ialah umur Rasulullah ketika dilantik menjadi rasul. Okey. Kedua 13. 13 ialah umur Rasulullah, jangka masa Rasulullah berdakwah di Mekah, ya. Okey. Kemudian 10 ialah ketika mana Nabi berdakwah di Madinah. Jadi kalau orang tanya kita pada usia berapa Nabi wafat, senang je. 40 campur 13 campur 10. Campurkan 3 nombor tu. Jumlahnya ialah 63. Tapi yang saya guna ni ialah Masihi, ya. Ini saya tak guna tahun Hijrah, sebab tahun Hijrah dia akan tambah 2 tahun lagi. Jadi kita ambil tahun Masihi, ya. Kalau orang tanya kita pada usia berapa Nabi berhijrah ke Madinah, jawapan dia ialah 40 campur 13. Sebab 13 tahun Nabi duduk di Mekah. Jadi 40 campur 13 jumlahnya 53 tahun. 53 tahun tu usia Nabi ketika berhijrah, ya. Dan Nabi belum pernah terlibat dalam peperangan. Sebab peperangan pertama berlaku hanya pada tahun 2 Hijrah. Mana dalam usia Nabi sekitar 55. Ya, sebab itu dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat tak ada umur pencen. Pencen daripada khidmat dengan apa kita panggil dengan kerajaan ke dengan swasta tu ada, ya. Tapi berhenti khidmat sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang muslim itu tidak ada, ya, sampailah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita sirah Nabawiyah, ya. Tapi kalau sejarah Spain ini, ya, sejarah kita panggil Islamic Spain ataupun Andalus ataupun Andalusia, ada 2, ya, nombor yang kita kena ingat. Nombor dia besar sikit, ya. Yang pertama ialah 711. Ya, 711 tu ialah tahun 711. Tahun di mana umat Islam dianggap berjaya menguasai sebahagian daripada Spain, ya, 711. Ya, ini pun masih juga, ya. Kemudian tahun kejatuhan umat Islam, ya. Yang terakhir ialah Bandar Granada yang kita akan tengok nanti, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil Gharnatah, ya. Ramai para ulama yang dilahirkan di sini, ya, pada tahun 1492. Jadi ada 2 nombor, 711, 711, ya. Satu lagi ialah 1492, ya. 1492 tolak 711 berapa, tuan-tuan? Lebih kurang 800 tahun lah, ya. Senang ceritanya, lebih kurang 800 tahun, ya. Itulah kita kata waktu yang sangat panjang, ya, yang mana Eropah menyaksikan kehebatan, ya, negara umat Islam, pemerintahan, keadilan dan sebagainya, terutama di peringkat awal, ya. Jadi itu 2 nombor yang kita kena ingat. Cuma yang menarik ialah 1492 tu tarikh kejatuhan, ya, kejatuhan ataupun berundurnya Sultan Abdullah, ya, ataupun Muhammad, ya, Muhammad bin Al-Ahmar itu, ya, yang membina kita panggil Al-Hamra, ataupun Al-Hamra dalam bahasa Arab. Kita akan tengok gambarnya nanti. Yang menariknya ialah pada 14 Februari, ya, 14 Februari 1492. Tarikh apa tu? Ya, tarikh Valentine, ya. Sebab itu ada seorang padri yang dipanggil sebagai Padri San Valentino, ya, yang dianggap sebagai yang telah menyebarluaskan kasih sayang di kalangan orang Kristian. Dia dianggap sebagai padri, kita panggil padri cinta lah, ya. Sebab itu diambil, kita kata Valentine Day itu sempena daripada apa yang disarankan oleh Saint Valentino, ya. Sebab apa? Sebab pada masa itu orang Islam sudah berundur dan mereka, ya, merayakan kegembiraan. Kerana apa? Kerana mereka sudah boleh mengembalikan, ya, bumi Andalus kepada Katolik Kristian, ya. Katolik, ya, saya sebut Katolik, ya.
Okey, apa lagi? Kemasukan Islam ke Andalus, ya. Peringkat awal kita tahu, ya. Apabila jatuhnya ataupun berakhirnya Al-Khulafa Ar-Rasyidin tadi berakhir pada tahun 41, maka Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dilantik menjadi khalifah. Cuma apabila Muawiyah bin Abi Sufyan dilantik menjadi khalifah, ya, capital city of Islam dipindahkan daripada Madinah ke mana, tuan-tuan? Ke negeri Syam, ya, ataupun lebih tepat lagi ke Dimash, ya, orang putih panggil Damascus, ya. Dan mengapa dipindahkan ke sana, saya pernah menceritakan pada tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Kerana nenek moyang Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ketika mana mereka kalah dalam pemilihan gubernur Mekah, ya, sebab nenek moyang Muawiyah bin Abi Sufyan namanya Umayyah, ya. Umayyah pada masa itu juga mencalonkan dirinya bertanding untuk memegang jawatan gubernur, dan tandingannya itu ialah datuk kepada Rasulullah, Abdul Muttalib, ya. Tetapi akhirnya Abdul Muttalib yang berjaya, ya. Sehingga sebelum daripada mereka bertanding itu, ya, telah dibuat macam satu MOU, pertanding kita panggil persetujuan, ya, Memorandum of Understanding, mengatakan bahawasanya siapa yang gagal dipilih sebagai gubernur Mekah, dia akan, ya, diperintah buang negeri selama 10 tahun. Maka Umayyah telah memutuskan untuk dibuang negeri, sebab masa tu boleh pilih. Zaman sekarang mana boleh pilih, ya. Kita kata kalau dia dah hantar ke tempat situlah. Dulu boleh pilih lagi, ya. Maka dia memilih untuk dihantar ke Damascus, ya. Sebab apa Damascus? Sebab Damascus ini, ya, kita kata salah satu daripada tempat yang orang Quraisy biasa pergi. Seperti mana dirakam di dalam Al-Quran, ya, surah Al-Quraisy, ya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita, ya, was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy, mereka melakukan perjalanan rihlah, ya, kita panggil rihlah. Rihlah ada dua kali. Yang pertama rihlatusyita, ya, mereka rihlah pada musim syita. Syita ni ialah winter, ya, musim sejuk. Was-saif, ya, dan juga satu lagi ialah pada waktu musim panas, ya, dia panggil saif, ya, bukan sin, ya, sod, ya. Kalau sin jadi pedang, ya, saif tu musim panas. Jadi apabila musim panas, mereka pergi ke utara ke selatan? Ya, pergi ke utara lah, ya. Sebab musim panas di atas akan lebih sejuk, ya. Mereka akan pergi ke Damascus. Tapi pada waktu musim panas, pada musim sejuk, mereka tak akan ke utara, ya. Mereka akan ke mana? Mereka akan ke selatan. Ke mana? Ke Yaman. Sebab Yaman lebih selesa lah, ya. Musim sejuk kita kata lebih selesa di Yaman. Inilah kebiasaan orang Arab Quraisy. Jadi mereka sudah biasa ke Dimash, dan mereka tahu Dimash ni ataupun disebut sebagai Syria ni merupakan tempat yang 4 musim, ya, 4 season, ya. Masa tu hotel 4 season tak ada lagi, ya. Jadi oleh kerana tak ada, maka tempat itulah dia pergi, ya. Tempat yang kita panggil ada aktiviti perniagaan dan sebagainya. Duduk 10 tahun. Sebab itu, ya, berlaku kahwin campur antara sebahagian daripada anak isteri anak-anak Umayyah, ya, di Damascus tu. Sebab itu apabila Umayyah, ya, diminta untuk pilih mana negara dia nak pergi, maka dia ke sana. Dan begitu juga apabila Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, cicit dia apabila nak buat ataupun nak menentukan, ya, capital city of Islam, dia pindahkan daripada Madinah ke Damascus. Sebab di Madinah Muawiyah tidak, ya, kurang berjaya menarik perhatian orang Madinah, ya. Sebab sebahagian orang Madinah lebih dekat dengan keluarga Rasulullah, ya. Lebih dekat dengan Sayyidina Ali, kita kata, ya, lebih dekat dengan Abbas dan sebagainya. Tapi dengan Muawiyah agak jauh sikit. Sebab tu dia pindahkan ke sana, ya. Jadi pada masa, ya, kita kata kerajaan umat Islam masih berada di sana, ya, kerajaan disebut Bani Umayyah. Sebab tu dipanggil Bani Umayyah. Bani dengan makna the children of, kan. Umayyah apa Umayyah? Umayyah merujuk kepada datuk, ya, ataupun moyang kepada siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Okey. Jadi pada masa yang sama mereka meluaskan jajahan takluk mereka. Sebahagian daripada utara Afrika, ya, berjaya dikuasai. Sebab itu kita kata bila sebut utara Afrika, ya, ia merujuk kepada kawasan yang disebut sebagai Morocco lah, ya, Morocco, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil Maghrib, ya, Maghrib, ya, macam waktu, kan, macam waktu Maghrib. Sebab apa dinamakan Maghrib? Sebab Maghrib itu dianggap sebagai negara matahari tenggelam, ya. Dalam bahasa Arab kita belajar perkataan gharaba, ya, gharaba yaghribu dengan makna tenggelam. Sebab itu bila kita sebut Maghrib merujuk pada dua. Yang pertama waktu,
yang kedua tempat. Sebab itu jangan sebut nanti kita jumpa waktu maghrib. Maghrib memang waktu. Ya. Tak payah ulang kita kata. Dia redundant nanti, ya. Nanti insya-Allah kita jumpa maghrib, ya. Okey, sudah, ya. Sebab maghrib memang waktu. Okey. Macam juga kita kata, jom kita naik ke atas, ya, memanglah, ya. Naik memang ke atas, mana ada orang naik ke bawah, ya. Kalau turun ke bawah, ya. Itu kita kata kebiasaan kita. Okey. Jadi apabila dia kuasai kawasan tersebut, ya, maka dia lantik yang dipanggil sebagai gubernur dia, dan gubernur itulah yang paling hebat, nama dia Musa bin Nusair, ya. Musa lah yang telah kita kata membawa siapa tadi, Tariq bin Ziyad untuk masuk Islam, ya. Dia ni orang barbar, ya. Sebab itu ada perkataan barbarian, ya. Barbarian tu mungkin orang barat benci sangat dengan orang barbar ni, sebab orang barbar lah yang telah menjadi sebahagian besar daripada tentera Tariq bin Ziyad. Sebab itu cara mereka berperang itu agak sedikit berbeza, ya. Mereka very determined, ya. Dan bila dia masuk Islam, orang barbar ni dia very committed dengan agama, ya. Nanti kita akan buktikan, ya. Okey. Jadi zaman, kalau orang tanya bila Islam masuk ke Andalus, ya, ataupun Islamic Spain, zaman Al-Walid bin Abdul Malik, ya. Zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Kalau kita tengok dua masjid besar, ya, di Palestin, di Baitul Maqdis, satu Dome of the Rock dan satu lagi ialah Masjid Kubah Hitam, ya, yang orang anggap sebagai apa kita panggil, ya, masjid baru, ya, sebab masjid yang pertama dan utama, ya, di Baitul Maqdis itu ialah Dome of the Rock. Sebab itu Nabi dimi'rajkan daripada Dome of the Rock, sebab Dome of the Rock adalah kiblat asal umat Islam, bukan Black Dome, ya. Itu saya dah sebut sebelum ini. Okey. Jadi kalau orang tanya siapakah yang telah membina tu, ya, Kubah Sakhrah ataupun Dome of the Rock, maka dia adalah bapa kepada Al-Walid, nama dia Abdul Malik bin Marwan, ya. Kalau saya boleh sebut secara sepintas lalu, setelah daripada Muawiyah meninggal, ya, Muawiyah ni memerintah jadi khalifah, ya, Amirul Mukminin selama lebih kurang 20 tahun. Daripada tahun 41 ketika dia dilantik tu sampailah tahun 60. Sebab itu selepas kematian Muawiyah banyak berlaku, ya, pelbagai konflik. Muawiyah, ya, telah melantik anaknya Yazid, ya, bin Muawiyah sebagai pengganti. Kita tahu zaman Yazid inilah berlakunya peristiwa Karbala, ya, berlakunya pembunuhan Sayyidina Husain, walaupun bukan Yazid yang suruh, ya, tetapi peristiwa itu berlaku pada zaman tersebut. Maka oleh kerana peristiwa berlaku pada zaman dia, maka selalu orang salahkan Yazid, sedangkan Yazid tak bersalah pun, ya. Cuma dia jadi mangsa keadaan, sebab orang akan kata, oh, ini mesti Yazid yang suruh, sedangkan dia tak tahu menahu pun, ya. Okey. Jadi Yazid tak lama memerintah, lebih kurang 3 tahun, ya. Setelah dia meninggal, ya, maka anaknya automatik menjadi khalifah pula. Nama anak dia ialah Muawiyah bin Yazid, ya. Nama bapa dia Muawiyah kan? Dia menamakan anak dia ialah Muawiyah juga, ya. Tapi bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Muawiyah bin Yazid, ya, anak dia. Muawiyah bin Yazid orang yang tak minat dengan politik, ya. Oleh kerana dia tak minat dengan politik, ya, dia akhirnya menyerahkan, ya, kuasa tampuk pemerintahan itu kepada bapa Abdul Malik. Nama bapa Abdul Malik ialah Marwan bin Al-Hakam, ya. Marwan bin Al-Hakam ni kalau masih ingat, saya pernah cerita sini, ya, kisah bagaimana dia telah menghilangkan cincin cop mohor Rasulullah. Sebab dulu, ya, dia tak ada stamping lagi, ya. Jadi apabila surat menyurat, Rasulullah nak buat surat menyurat, maka dia kena ada stamping tu, ya. Stamping itu digunakan cincin Rasulullah yang tulis Allah, ya, Rasul Muhammad tu, ya. Okey. Jadi cincin itu sebenarnya diguna pakai juga oleh para sahabat kemudian, ya, Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Tetapi hilang, ya, ketika mana Marwan bin Al-Hakam menjadi setiausaha peribadi, ya, kepada Saidina Uthman. Adalah cerita yang panjang, ya. Tapi nak sebutnya Marwan bin Al-Hakam ni seorang tokoh yang agak kita kata, ya, banyak menimbulkan konflik lah, ya. Kemudian dia meninggal sebab dia dah terlalu tua pada masa itu, sempat setahun aja jadi khalifah, ya. Kemudian naiklah anak dia Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ni lah, ya, yang orang panggil sebagai singa Arab, singa Quraisy. Sebab apa? Sebab pada zaman Abdul Malik bin Marwan, dia paksa semua rakyat belajar bahasa Arab, ya. Kalau Abdul Malik bin Marwan ni hidup zaman kita kan seronok kita kata, ya. Sebab semua orang tak ada pilihan dah, ya. Semua orang kena belajar bahasa Arab. Sebab itu semua dokumen-dokumen rasmi kerajaan, sama ada di Mesir, ya, di Parsi, di Iraq, ya, di Syria dan di mana saja, semua dia kena ubah dalam bahasa Arab, ya. Correspondences ni kena buat dalam bahasa Arab, ya, diwajibkan.
Dan orang yang nak kerja dengan kerajaan mesti lulus, ya, mesti lulus Julai paper, dia panggil macam Julai paper lah, ya, kena lulus. Bahasa Melayu tak boleh, ya, lulus saja tak boleh, ya. Jadi dia kena lulus baru boleh bekerja, ya. Kemudian sesiapa yang berketurunan Arab, ya, dia dapat kelebihan macam Bumi Putera zaman kita lah, ya, ada privilege yang dibagi oleh pemerintah pada masa itu. Sebab itu berlaku banyak kahwin campur pada zaman Abdul Malik bin Marwan, ya. Sebab itu Abdul Malik bin Marwan sangat, ya, dikenang kerana jasanya, bukan sekadar bukan sekadar mengislamkan, tetapi mengarabkan, ya, not just kita panggil to Islamize but to Arabize, ya. Itu yang orang jarang buat. Sebab tu pada masa itu bila orang masuk Islam, dia masuk Arab, ya, dia jadi orang Arab, bercakap macam Arab, ya, berjubah apa semua sebagainya, budaya Arab. Boleh tak kita bayang, ya, apabila Islam sampai ke Spain, orang Spain bertukar daripada bahasa local language mereka menggunakan bahasa Arab, ya. Sebab tu Universiti Cordoba dan universiti yang lain-lain ni, ya, orang barat datang untuk belajar, ya, mereka menggunakan bahasa Arab. Kalau kita belajar ilmu sastra Arab, ada kita panggil syair-syair yang beribu-ribu, ya, yang telah ditulis bukan sekadar oleh orang Islam, malah orang Yahudi pun bercakap Arab. Seperti mana ketika Nabi sampai di Madinah, ya. Sebab apa? Sebab orang Yahudi di Madinah, mereka hanya guna bahasa Hebrew di mana? Di sinagog mereka saja, ya, untuk ritual punya activities, ya. Tetapi apabila mereka bercakap, mereka pun muamalah, mereka berniaga dan sebagainya, bahasa Arab yang diguna pakai, ya. Itu bukti pada zaman Nabi. Berulang berlaku pada zaman Andalus. Cuba kita bayang, ya. Sebab itu saya kita selalu sebut Al-Imam Al-Qurtubi, kan. Biasa dengar, ya, Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ni bukan orang Arab. Imam Qurtubi ni Spanish, tuan-tuan, ya. Silap-silap blonde rambut dia, ya. Sebab tu saya selalu sebut, pernah tak tengok ustaz siapa kita, ya, ustaz Suhaib Web, ya. Ustaz Suhaib Web bagi tafsir tak bagi pukul 7 sampai 7.30 tu, kan, ya. Mungkin macam itulah gambaran kita kata Al-Imam Al-Qurtubi, ya. Sebab apa? Walaupun dia ni Spanish, ya, dia orang putih, tetapi dia menulis kitab-kitab yang terlalu banyak. Malah kitab tafsir Al-Qurtubi dianggap salah satu daripada kitab yang kita panggil, ya, paling banyak dirujuk selain daripada Ibnu Katsir dan juga Al-Imam At-Tabari, ya. Ini kita kata hebat pada zaman tu, ya. Jadi siapa dia? Al-Walid bin Abdul Malik, anak kepada Abdul Malik tadi, ya. Jadi Al-Walid, kalau saya boleh sebut, beliau menjadi khalifah, ya, lama juga, selama 9 tahun, ya. Kemudian diganti nanti oleh saudara lelakinya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman inilah yang beriman, yang kemudian memberi laluan kepada Umar bin Abdul Aziz, ya, untuk menjadi khalifah. Ini selalu kita tak tahu, ya. Sebab apa? Sebab kita ingat, ya, Umar bin Abdul Aziz itu dilantik begitu saja oleh kerana rakyat sayang dia, oleh kerana peribadi. Tak cukup, tuan-tuan. Kalau setakat peribadi bagus, ya, orang suka dengan dia, tak cukup. Sebab dia mesti disokong, ya, oleh kekuatan politik pada masa itu. Mengapa Umar bin Abdul Aziz boleh dilantik, ya, menjadi khalifah dengan izin Allah? Antaranya ialah kerana abang ipar dia. Siapa dia? Sulaiman bin Abdul Malik yang memberi laluan, ya. Kalau dia tak bagi laluan, kemungkinan Umar bin Abdul Aziz tak jadi khalifah pun, kita kata, ya. Siapa dia Sulaiman bin Abdul Malik? Saudara lelaki kepada Al-Walid, ya, ataupun adik kepada Al-Walid. Jadi Abdul Malik ni, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, ya, anak dia 4 orang jadi khalifah. Al-Walid, Sulaiman, ya, kemudian Yazid, dan ada seorang lagi, siapa tak ingat, ya, 4 orang. Dan salah seorang daripada menantu dia menjadi khalifah juga. Siapa menantu Abdul Malik? Ya, siapa menantu dia? Menantu dia ialah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tu ialah anak saudara kepada Abdul Malik, ya, sebab Abdul Malik bin Marwan, bapa Umar bin Abdul Aziz bin Marwan juga. Mana dia pak saudara dia, dan juga kita kata pak mertua, ya. Okey, tu cerita dia. Kemudian pada zaman Musa bin Nusair, sebahagian besar daripada kawasan utara Afrika sudah jatuh ke tangan umat Islam, ya. Maka pada tahun 91, sebab itu kalau orang tanya kita, siapakah panglima perang Islam pertama, ya, yang menguasai Spain, ya, yang masuk ke Spain, bukan Tariq bin Ziyad, ya. Yang pertama ialah Tarif, nama dia, ya. Tarif bin Malik, dia yang pertama yang dihantar. Sebab itu salah satu, ni saya boleh tunjuk, ya, ini Puerto de Tarifa, ya, ini Tarifa Port, ya, ataupun dipanggil Estación Maritima, ya, Maritime Station, ya.
Ini tempat di mana di hujung sekali selatan Spain, kita nak menyeberang Strait of Gibraltar menuju ke Morocco jadi Tarifah ni asalnya ialah nama panglima tentera Islam yang dihantar oleh Musa bin Nusair untuk apa? Untuk melihat dan mencari peluang bagaimana keadaan kalau umat Islam sampai ke sana Tapi saya nak sebut bukan hanya kerana keberanian dan keimanan umat Islam saja, tidak, tapi ada beberapa perkara yang berlaku Kalau tuan-tuan boleh tengok dalam slide ini ceritanya ialah kita tahu Roderick tadi ini memang zalim the last king of the Spanish Visigoths Jadi kisahnya saya dah sebut tadi, oleh kerana dia mengamalkan sistem kasta maka siapa nak belajar di universiti ke apa kena datang ke Toledo. Toledo adalah ibu negara Spanish Visigoths pada masa tu Jadi salah seorang daripada student yang dihantar ialah Florinda, bukan Florida Florida di Miami sana di Miami tu dekat Florida dia punya apa kita panggil capital city dia. Okey, jadi apabila kita panggil salah seorang daripada governor Spain di Ceuta tadi, Ceuta tu ujung di Morocco tu ujung Morocco maka beliau telah anak dia ni telah diperkosa oleh Roderick, dan ini menyebabkan dia marah bila dia marah maka dia membalas dendam dengan cara minta bantuan daripada umat Islam seperti mana nanti umat Islam ketika bergaduh sesama sendiri mereka minta bantuan daripada Kristian sama seperti mana yang berlaku pada zaman moden, sama juga tuan-tuan jadi ini yang perlu kita pelajari maknanya sejarah berulang. Okey, jadi apa kita panggil yang berlaku ialah mudah cerita 8 daripada kapal, kalau kita dengarlah cerita kapal tu 4 daripadanya diberikan oleh Gubernur Ceuta tadi dia yang sponsor. Sebab itulah Musa bin Nusair semakin yakin dengan apa yang ditunjukkan oleh Julian tadi Julian tu gubernur tadilah pendek cerita, berperanglah peperangan sangat tidak seimbang, 25,000 orang tentera Islam lawan dengan 100,000 makna 1 lawan 4. Ini tidak pelik. Sebab apa? Sebab dalam peperangan Mu'tah yang telah mengorbankan Zaid bin Harisah, tentera Islam jumlahnya 3,000 lawan dengan 200,000 itu yang tiga-tiga Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, dan juga seorang lagi siapa dia? Abdullah bin Rawahah. Tiga-tiga panglima yang dilantik oleh Rasulullah, tiga-tiga gugur syahid di Mu'tah. Mu'tah ni satu bandar di selatan Aman, lebih kurang 3 jam perjalanan ada universiti Ustaz Hasrizal dia graduate daripada Universiti Mu'tah universiti tu kampung, panggung wayang pun tak ada sebab tu siapa yang belajar situ baik-baik belaka jalan tunduk aja sebab tak ada. Tapi kalau duduk aman duduk aman tu memang memang aman lah memang aman kita kata Okey, balik pada cerita tadi. Jadi tak apa kita panggil bukan pelik 1 lawan 4. Zaman tu 3,000 tentera Islam berjaya mengalahkan 200,000 orang tentera Rom Yang ini bukan Rom ini adalah tentera Visigoths ataupun Gotik dan antara benda yang sama satu saja tapi cerita tentang kapal dibakar ni sebenarnya ada perbincangan yang banyak ada yang kata tak sepatutnya Torik membakar sebab kapal itu bukan milik dia kalau dia bakar dia kena bayar ganti rugi, dan tak ada dalam sejarah cerita dia bayar ganti rugi, tak ada sebab Torik bin Ziyad ni seorang yang sangat beriman sebab itu apabila dia disogok oleh padri Portugal daripada Lisbon telah apa kita panggil menyogok dia dengan arak, dengan wanita, dengan makanan dan sebagainya, dia alhamdulillah dia dan tentera dia, bukan dia saja, dia dan tenteranya berjaya kita kata apa kita panggil menangkis apa yang telah dibuat oleh padri-padri daripada Portugal. Tidak seperti mana kita kata khalifah pada masa itu Al-Walid kita kata Al-Walid apabila disogok dengan hadiah-hadiah yang diberikan oleh Raja England Raja Jerman dia telah mengarahkan Tariq bin Ziyad supaya menghentikan serangan. Itu yang kita kata sayang kalau tidak mungkin Islam pada masa itu sudah sampai ke Perancis ke Jerman dan sebagainya. Tapi oleh kerana apa kita panggil khalifah arahkan sebagai seorang pemimpin bawahan, Tariq bin Ziyad dia kena sami'na wa ata'na, dia kena follow saja jadi memang satu benda yang sangat sedikit sedih kita kata Jadi balik kepada kisah tadi
apabila tentera Islam berjaya mengalahkan Rodrik mati kena panah. Ya, yang memanahnya ialah Tariq, ya. Dia hilang, ya, jenazahnya tidak ditemui. Kemudian, ya, akhirnya terbukalah peluang untuk menguasai Cordoba, Malaga, ya, dan sebagainya. Okey. Ni Tariq bin Ziyad, ada kata-katanya yang saya ambil, ya. Lautan ada di belakang kalian, ya, sedangkan musuh ada di hadapan. Tidak ada yang tertinggal pada diri kalian kecuali kebenaran dan kesabaran, ya. Saya ingat ketika mana mereka anggota Ikhwan Muslimin, ya, Muslim Brotherhood di Mesir, ketika mana mereka berperang lawan dengan Israel, ya, pada peperangan Yom Kippur dia panggil, ya. Itu ketika mana orang Islam menang, ya. Yom Kippur, ya. Yom tu makna yaum, hari. Kippur tu merujuk pada makna kafarah, ya. Hari di mana orang Yahudi sedang beribadat, ya. Jadi orang Yahudi ni bila dia beribadat, dia akan memilih hari Sabtu, ya. Dan hari Sabtu adalah hari mereka tidak mengguna pakai barang-barang moden. Maknanya ada sebahagian ortodok Yahudi, ya, dia tak switch on pun lampu. Bergelap dia, ya. Pakai lilin saja kita kata. Kemudian semua perkhidmatan public transport dihentikan, tak ada. Ya, berjalan kakilah pada hari tu, ya. Kita kata. Kemudian mereka tak masak pada hari Sabtu. Mereka akan masak sebelum tenggelamnya matahari pada hari Jumaat. Dia siap-siap lah, ya, siap-siap apa semua sebagainya, TV tak boleh pasang apa semua sebagainya, ya. Jadi oleh kerana itu kita kata mereka ni, ya, orang-orang Yahudi ni, ya, kita kata memang sangat committed pada agama. Sebab itu saya pernah ziarah satu kubu, ya, kubu tentera Yahudi di Mesir, ya. Bila kami sampai ke tempat tu, antara perkara, ya, yang kalau ingatlah, ya, antara perkara yang kita jumpa, ya, di bunker dia tu, ya, tempat tentera dia tu bersembunyi, ya, ialah kitab Taurat, ya. Kemudian ialah dia punya tasbih, ya. Kemudian dia punya topi kecil dia tu, ya. Dan satu lagi ialah alat sugi. Alat sugi dia ialah berus gigi, Colgate, ya, Colgate dan juga Oral-B. Itu saya ingat dia punya jenama, ya. Jadi nak cerita bahawasanya, ya, tentera-tentera dia pun diajar, ditarbiah supaya committed pada agama, ya, sentiasa membersihkan gigi. Ingat tak ketika mana Rasulullah nak wafat, ketika mana Abdurrahman bin Abu Bakar ni abang pada Sayyidatina Aisyah, ya, ketika mana dia datang ziarah Nabi pada masa itu sedang nazak, ya, berada di pangkuan Aisyah. Tiba-tiba bila Abdurrahman masuk dalam rumah Aisyah, ya, Nabi menjeling kepada siwak yang sedang berada dalam mulut Abdurrahman, dan Aisyah faham bahawasanya Nabi nakkan siwak tu, sehingga Aisyah minta siwak tu, ya, dia gigit, ya, dia kemaskan dan bagi pada Rasulullah, ya. Sebab tu Aisyah dia selalu dia kata, ya, air ludah aku ni, ya, dia kata bercampur dengan ludah Rasulullah sebelum Rasulullah wafat, dia kata, ya. Jadi maknanya Rasulullah sangat menekankan sugi, ya, maknanya membersihkan gigi. Kita kata perang apa kaitan? Adakah bila orang tak usuk gigi dia kuning menyebabkan bila dia tembak tu tak kena? Tak ada kaitan, kan? Tetapi inilah yang disebut sebagai sunnah yang kita tak faham apa rahsia dia, ya. Sebab tu kita tengok orang Yahudi, ya, dia sangat menjaga dia punya ni, siwak sentiasa dengan dia punya tasbih zikir, dengan kitab Taurat. Kita tengok apa yang dibekalkan kepada angkatan tentera umat Islam, ya. Sebab itu ketika mana Ikhwan Muslimin berperang pada hari Yom Kippur, mereka menang. Sebab apa? Sebab kekuatan mereka diasaskan kepada keimanan. Yang pertama, kata Hasan Al-Banna, dia kata yang pertama keimanan, ya. Itulah juga yang disebut oleh Tariq bin Ziyad, ya, kebenaran dan kesabaran. Dengan sebab kita berimanlah kita menang. Yang kedua dia kata hubungan ukhuwah Islamiah. Bila sebut ukhuwah, maknanya solat berjamaah walaupun dalam perang, ya. Sebab itu kalau keimanannya masih kucak-kacir, bermasalah, ya, percaya kepada benda-benda takhayulat dan sebagainya. Yang kedua, ukhuwah tak bagus, ya, maka Allah tak akan bagi kemenangan, ya. Yang ketiga, baru kekuatan senjata. Nombor 3, tuan-tuan, baru kekuatan senjata, ya. Sebab tu kalau senjata semata-mata, ya, sebab tu kita kata bagaimana tentera Rusia, ya, pada masa tu USSR, ya, dia belum pecah pada Rusia lagi, ya. Jadi apabila mereka datang dengan mereka punya kereta kebal dan sebagainya, ya, bagaimana kereta kebal boleh dikalahkan, kita kata, ya, diletupkan, ya, oleh tentera umat Islam, ya, orang Afghanistan. Sama seperti mana yang berlaku di Palestin sekarang ni, ya. Kalaulah seseorang tentera itu ditugaskan untuk duduk dalam dalam tank tu, ya, dalam dia punya kereta kebal, kalau dia punya kerja 7 hari dia tak keluar dari situ. Tuan-tuan tahu tak apa masalah kalau orang duduk dalam kereta kebal selama 7 hari? Masalahnya ialah kereta kebal tak ada tandas, ya, mereka tak keluar, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa yang dia buat?
Mereka akan bawa disposable diaper. Tuan-tuan, dia tak berani keluar, dia tak berani buka sebab dia takut sniper, takut sharpshooter orang Arab ni dia tembak. Jadi oleh kerana itu mereka tak berani. Sebab tu orang Yahudi ni penakut, tuan-tuan, sejak zaman Rasulullah lagi, Sebab itu kita tengok bagaimana apabila mereka duduk di Madinah, mereka buat tembok yang tinggi-tinggi. Sebab mereka takut umat Islam berjaya mengalahkan mereka, Dia buat tembok yang tinggi-tinggi. Jadi balik kepada cerita tadi, kita nak bagi tahu, Tariq bin Ziyad ini salah seorang daripada panglima tentera Islam yang sangat beriman. Orang yang hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun dia ni seorang mu'allaf lah kita kata dalam konteks kita, tapi komitmen dia pada agama sangat hebat. Sebab itu dia tak mudah untuk disogok, untuk dirasuah, Ini gambar Tariq bin Ziyad, duit 5 pound sterling, Tariq bin Ziyad. Yang sebelah kiri tu, yang sebelah kanan kiri, tuan-tuan, ialah itulah dia, siapa dia? Roderick, Raja Roderick, Okey, tengok muka dia, jauh beza dengan Tariq bin Ziyad, Okey, ini gambar yang boleh kita tengok, ada Tangiers di situ. Kalau kita belajar buku Ibnu Battutah, Rihlah Ibnu Battutah sangat popular, Buku ni telah diterjemah dalam bahasa Melayu, dan diterbitkan oleh IKIM, dan apabila kita belajar tentang Ibnu Battutah, kita akan dengar bagaimana dia memulai perjalanan daripada Tonjah. Dalam bahasa Arab dipanggil Tonjah ataupun Tangier, jadi Tangier ini ialah tempat yang kita mendarat daripada Tarif tadi, Bila kita naik ferry daripada Tarifah tadi, kita akan terus menuju ke Tangier. Dia punya jarak itulah yang saya sebut 13 km. Mengapa kita tak pergi daripada Gibraltar? Sebab dia punya angin dia terlalu kuat di situ, Sebab tu bahaya, agak bahaya. Sebab tu lebih selamat kita pergi ke sebelah kiri, Sebab apa? Sebab di situ lebih selamat dan jaraknya lebih dekat, Di sebelah kanan adalah di sebelah kanan, tuan-tuan, Mediterranean Sea, sebelah kiri ialah Atlantic Ocean. Jadi kalau Morocco, dan juga Spain, dua-dua negara ini mempunyai dua laut. Ada Mediterranean dan ada Atlantic, Kalau Portugal, Atlantic saja, Okey. Kemudian Jabal Tariq, ini gambar dia, Jabal Tariq, kalau kita boleh tengok ni gambar semasa, tuan-tuan, itu dia punya tempat di mana dikatakan, Tariq bin Ziyad telah naik ke situ dan mengarahkan supaya kapal dibakar, dan apa kita panggil, dan di sinilah, kita kata apa yang dibuat oleh Tariq itu diperhatikan oleh sebahagian daripada mata-mata, ataupun spy yang telah dihantar oleh Raja Roderick, sehingga akhirnya menyebabkan mereka takut, dan berulang perkara yang sama. Untuk memastikan tentera Gotik ni tak lari, maka mereka dirantai kakinya, maknanya 5 orang rantai, Pernah tak tuan-tuan terlibat dalam sukanika dia panggil selipar gergasi? Pernah tak? Macam tu lah lebih kurang, Sebab itu dalam perang 200,000, yang dalam perang Mu'tah tu memang mati, kita kata. Sebab mereka tak boleh lari, Nak lari, orang sana nak pergi kanan sebelah kiri, mereka akan jatuh, senang dibunuh. Sama peristiwa yang sama berlaku dalam peperangan antara Tariq bin Ziyad, 25,000 orang lawan dengan 100,000 tentera Gotik yang diketuai oleh siapa tadi? Oleh Roderick tadi, Ini gambar yang lebih dekat, Jabal Tariq ataupun Gibraltar, ini lebih jelas, Andalus tu di bahagian bawah, Kita tengok kalau kita biasanya kita ke Spain, biasanya kita akan ke Madrid dululah, sebab Madrid ini adalah bandar yang ketiga terbesar di Eropah, selepas daripada London dan Paris, Madrid yang ketiga. Tetapi pusat Islam paling besar di Eropah adalah di Madrid, pusat Islam paling besar di Madrid, Jadi Madrid kita akan ke Merida, pertengahan perjalanan, dan terus ke Lisbon biasanya, kalau kita pergi ke Lisbon, kita akan tengok satu jambatan yang sama macam jambatan Golden Gate, di San Francisco, jambatan Golden Gate. Sebab apa? Sebab yang membina jambatan itu adalah syarikat yang sama, syarikat yang sama. Selepas dia bina di San Francisco, dia bina yang sama juga di Lisbon, Kemudian kita akan nampak satu statue besar, Cristo Rey, Cristo Rey ni yang buat tangan macam ni. Kalau kita tengok gambar Rio de Janeiro, di bandar Rio de Janeiro ada, itu saiz dia besar. Kalau di Lisbon ada juga, cuma saiz dia kecil sikit, jadi Lisbon macam biasalah, mereka ni Katolik. Tetapi antara sebab kita kata, mengapa kita panggil
gubernur-gubernur sebahagian di Andalus, ya, di Aragon, ya, Catalonia dan sebagainya, mereka bergaduh sama sendiri masa Tariq bin Ziyad datang. Sebab apa? Sebab mereka berpegang pada mazhab yang berbeza. Sebab bukan semua mereka adalah Katolik, bukan, ya. Bukan semua percaya pada Trinity, ya. Sebab itu yang saya sebut Gubernur Julian tadi, ingat tak yang anaknya diperkosa tadi, ya, kemudian dia bekerjasama dengan Musa dan juga Tariq bin Ziyad, ya. Dia berpegang dengan ajaran ortodok. Bagi mereka Nabi Isa adalah messenger of God. Nabi Isa bukan anak Tuhan, ya. Jadi kepercayaan mereka itu sama macam kepercayaan masyarakat Koptik Kristian di Mesir, ya, mereka sama. Sebab itu mereka merayakan Christmas bukan pada 25 hari bulan Disember. Tarikh mereka lain, ya. Mereka memilih tarikh yang lain, ya. Sebahagiannya 7 Januari, ya, ada yang 19 Januari. Jadi nak tunjuk bahawasanya dari segi antara sebab, ya, perpecahan orang-orang Kristian ni kerana berbeza mazhab, ya. Seperti mana kita kata, ya, yang berlaku di tempat-tempat lain lah, ya. Jadi salah satu daripada sebab terpecahnya Rom pun sama, Rom Barat dan Rom Timur, ya. Sebab Rom Barat yang berpusat di Rom, Itali, dari segi mazhab mereka Katolik, ya. Tetapi Byzantine adalah ortodok, ya. Sebab tu mereka tak boleh pergi sekali, mereka tak boleh bersama. Sebab dari segi mazhab mereka berbeza. Cuma masalahnya ialah bila berhadapan dengan Islam, sama ada Yahudi maupun kafir, ya, kufar ataupun Kristian, mereka boleh bersatu, ya. Bila menentang Islam, ya, mereka ini al-kufar, jadi ya, jadi agama yang satu, dinun wahid dia kata, ya. Bila berhadapan dengan orang Islam, itu yang masalah dia. Okey, kemudian apa yang boleh kita kongsi lagi? Pembatalan serangan seperti mana saya sebut, ya. Bila Raja England, Raja Perancis, Raja Jerman, bila dia melihat, ya, kesungguhan tentera Walid, ya, tentera Tariq tadi, maka mereka berpakat untuk hantar hadiah, ya, hamba sahaya, ya, kemudian emas dan permata kepada siapa? Kepada Al-Walid. Dan akhirnya Al-Walid setuju untuk mengarahkan Tariq balik ke Dimashq. Sebab itu Tariq tak pernah berjaya pulang ke North Africa ataupun ke Spain. Sebab apa? Sebab dia diamanahkan untuk bermustautin di mana? Di Dimashq, ya, di Damsyik. Kemudian dia berkhidmat dengan 2 orang khalifah yang saya sebut tadi. Yang pertama ialah adik kepada Al-Walid, namanya Sulaiman. Sulaiman ni orang yang sangat beriman, ya. Tapi biasalah tuan-tuan, orang yang beriman ni hidup tak lama, ya. Memerintah pun 715 dan 717, ya. Kemudian kita tengok Umar Abdul Aziz mati pun diracun, tuan-tuan, ya, diracun, ya. Tuan-tuan biasa dengar cerita Sulaiman bin Abdul Malik apabila dia bawa, ya, saudara mara dia untuk buat haji di Mekah, ya. Ketika mana tawaf, ya, dia punya panglima perang telah menolak, ya, minta supaya umat Islam pergi ke tepi. Sehingga Sulaiman marah, ya, kepada dia punya panglima perang. Dia kata, pasal apa halau orang? Dia kata, sebab tuanku nak lalu. Dia kata, di depan Kaabah semua manusia adalah sama ada mereka raja ataupun mereka hamba, ya. Itu yang kita kata, ya, akhlak yang sangat hebat lah, ya, yang ditunjukkan oleh Sulaiman. Dia membuka jalan kepada Umar bin Abdul Aziz, ya. Sehinggalah, ya, Tariq bin Ziyad, ya, kematiannya hampir sama dengan tarikh kematian Umar bin Abdul Aziz. Sama ada dia diracun atau tidak, wallahu alam. Tapi Umar bin Abdul Aziz memang ramai yang menyebut, ya, dia telah diracun. Okey, ini yang kita sebut sebagai Cordoba, ya. Waktu malam sangat cantik lah, tuan-tuan, ya. Yang kita nampak itu jambatan, ini zaman Rom lagi, ya, sebelum Islam datang. Yang di belakang tu, ya, kalau lampu ni di sini ditutup lebih cantik, ya. Boleh tolong tutup? Sebab ini sesi gambar-gambar je pula, ya. Okey, terima kasih. Okey, ya. Nampak, ya, di sini sebenarnya lebih cantik, ya. Okey, di sana lagi cantik, ya. Okey, ya. Jadi yang kita nampak tu, itulah yang dipanggil sebagai Masjid Cordoba, ataupun sekarang dipanggil Mezquita, ya, Mezquita. Tapi kita yang panggil Mezquita lah, ya, sebab Mezquita tu dekat-dekat dengan Moscow, ya. Tak apa bagus, ya. Jadi inilah, ya, yang disebut sebagai masjid yang asal-asalnya nanti kita tengok lagi, ya. Ini waktu siang, ya. Sangat cantik, ya, sangat menarik, ya. Masjid ini asalnya adalah gereja Saint Vincent, ya. Kalau tuan-tuan baca buku-buku panduan travel, antaranya Lonely Planet, ya. Biasa orang beli buku Lonely Planet, ya. Jadi ceritanya ialah bagaimana asalnya ketika khalifah yang pertama, ya, yang masuk pada ketika itu, Khalifah Abdul Rahman, dia panggil Abdul Rahman 1 ataupun Abdul Rahman Ad-Dakhil. Kalau kita ingat, ya, silibus form 3 ke form 2 saya ingat, ya, dulu zaman saya belajar dulu, ya.
Jadi pada masa itu apa yang berlaku ialah Khalifah Abdul Rahman Ad-Dakhil ini, oleh kerana umat Islam ramai yang duduk di Cordoba, maka mereka tengok gereja ni kosong, ya, sebab gereja tak ramai orang datang pun hari Minggu saja. Maka dia minta untuk membeli sebahagian daripada masjid, ya. Jadi sebahagian daripada masjid ni, ya, ini pintu masuk dia, ya. Nak tengok sekali lagi? Nak tengok. Okey, saya tengok dekat sikit, ya. Ini bahagian luar masjid, ya. Dia punya apa tu sama macam Madinah lah kita kata, ya. Dalam dia lagi menarik lah, ya. Ini daripada luar. Okey, bahagian luar masjid. Ini daripada atas, ya. Asal-asalnya, ya, Masjid Cordoba ni ataupun dipanggil sebagai Mezquita ni adalah katedral, ya. Katedral Saint Vincent nama dia, ya. Tapi bila kosong, orang tak ramai datang, maka Abdul Rahman Ad-Dakhil tadi minta untuk dijual sebahagian daripada gereja ni supaya umat Islam boleh solat Jumaat. Sebab solat Jumaat dari segi sunnahnya mesti buat dalam bangunan. Solat Jumaat tak boleh buat kat padang, ya. Yang boleh buat kat padang ialah solat Hari Raya Aidilfitri, Aidil Adha. Sebab itu kena beli bangunan yang dah siap pada masa itu, ya. Jadi oleh kerana orang Islam semakin ramai, beli separuh, ya, pada tahun 784 Masihi. Setahun lepas tu orang Islam makin ramai, maka kerajaan minta supaya gereja jual keseluruhan, dan mereka setuju, ya, dan mereka dibayar ganti rugi, ya. Bukan mereka dihalau, tak, mereka dibayar ganti rugi. Seperti mana berlaku pada zaman Sayyidina Umar ketika Amr bin Al-As, Gubernur Mesir, ya, pada masa itu nak buat masjid terbesar, ya, pada masa itu, dan pertama di Mesir ialah Masjid Amr bin Al-As, ya. Kalau biasa tuan-tuan dengar seorang qari daripada Mesir namanya Syekh Jibril, ya, bukan malaikat Jibril, ya, Syekh Jibril, ya, ini salah seorang qari, ya, qari daripada Mesir, ya. Beliau jadi imam, salah seorang imam di Masjid Amr bin Al-As, ya. Pada ketika mana Amr bin Al-As nak bina masjid ni, ya, apa yang berlaku ialah, ya, kawasan tu kecil, jadi mereka telah buat saja bangunan pada masa tu, ya, sebab tak mau lambat-lambatkan, ya, solat Jumaat, ya. Sebab orang Islam makin ramai, maka ketika bangunan dibina terambil sebahagian, ya, daripada kawasan orang Yahudi. Maka orang Yahudi telah mengantar surat kepada Sayyidina Umar yang di Madinah. Maka Umar telah memanggil, ya, dia punya gubernur Amr bin Al-As, ya, tanya mengapa diambil sebahagian daripada tanah Yahudi. Sehingga kata Umar, pulangkan balik walaupun bangunan sudah dibina, ya. Sebab Yahudi, sebab Amru, ya, kita kata pada masa tu nak menawarkan harga yang tinggi, tapi orang Yahudi tak nak. Oleh kerana mereka tak nak, maka kita tak boleh paksa, ya. Bangunan yang telah dibina dirobohkan sebahagiannya. Jadi maknanya nak tunjuk Islam tak pernah, ya, tak pernah ambil ataupun rampas tanah orang, termasuklah Masjid Cordoba ni kita kata, ya. Ini juga daripada atas nampak sungai dia tu di hadapan, ya. Kawasan depan ni, ya, kawasan depan ni kita kata nampak, ya, kawasan ni, ini kawasan pokok-pokok limau, ya. Dan pokok limau ni ditanam, ya, kalau di Spain biasanya bukan untuk dimakan, ya, dia ditanam hanya untuk diambil baunya saja, ya. Itu yang menarik, ya. Dan dia juga boleh digunakan untuk apa kita panggil, ya, untuk senjata, ya, jadikan powder, ya, powder untuk senjata. Maknanya kalau katalah satu kawasan, ya, contoh macam Alhambra kita akan tengok nanti, kalau dia ditawan, dikepung oleh musuh, ya, buah-buah limau yang ditanam ini, ya, boleh digunakan sebagai, bukan kita kata balik dengan buah limau tu dah, ya, tapi digunakan sebagai, diproses, digunakan sebagai serbuk senjata tadi, ya. Itu dia punya ceritanya, ya. Jadi jangan kita kata saya saja ambil makan, ya, akan diketawakan kita sebab orang tak makan buah tu, ya. Yang kalau nanti orang tanya pula, yang boleh makan di mana? Yang boleh makan yang dijual di supermarket, itu saja yang boleh makan, ya. Okey, ini pintu masuk dia, ya, pintu masuk. Tapi itulah, ya, sayang sebab sekarang ini tak boleh kita nak solat di dalam dia, ya. Tak boleh solat dah. Dulu masih boleh, ya. Saya ingat dalam 5 ataupun 6 tahun yang lalu masih boleh lagi, ya. Walaupun mihrab tu ada kalau kita tengok, ya. Ini ruang dalam lah, ya. Sangat menarik kalau kita tengok, tapi, ya, sebahagiannya sudah, ya, menjadi katedral, ya, gereja, ya. Mereka mengembalikan balik, ya. Ini mihrab, ya, mihrab yang digunakan untuk solat, ya, mihrab besar, ya. Jadi mihrab masih ada tapi sudah dipagar, ya. Kita tengok sudah dipagar, ya. Kita dah tak boleh nak solat lagi dah, ya, di situ tak dibenarkan, ya. Jadi
salah satu daripada cara mereka memastikan semua kawasan ini ialah gereja, ialah dengan memastikan kita bila masuk kita kena buka kopiah lah, tak boleh pakai kopiah, tak boleh pakai topi, beza dengan orang Yahudi, bila kita masuk sinagog kita kena pakai pula, kalau kita tak pakai apa-apa, dia akan bagi kita kopiah kecil, sudah tentu kita tak boleh pakai yang tu, sebab tu tasyabuh dengan agama mereka, jadi pakai topi pun tak boleh, sebab topi bukan pakaian agama, tapi yang dia pakai ketayap kecil itu termasuk pakaian agama Yahudi, jadi kita tak boleh, masuk dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, sesiapa yang kita panggil tasyabuh, menyamai kebiasaan satu kaum, yang bersifat agamawi, maka dia termasuk dalam mereka, itu kita bimbang. Okey, ini dalam dalam masjid, itu lebih dekat, itulah mihrab yang digunakan dulu, tapi sudah tidak boleh digunakan lagi, ini masih dalam masjid, itulah disebut sebagai Cordoba Mezquita, and Cathedral, Cathedral tu asalnya memang Saint Vincent, kita tak nafi, memang asalnya ialah bangunan Cathedral Saint Vincent, tetapi orang Islam telah beli keseluruhan kawasan, tetapi sayang, apabila kita panggil Ratu Isabel dan juga Ferdinand II, bila dia menguasai kawasan Cordoba, mereka telah, kita kata, melakukan perkara yang tak sepatutnya berlaku, tapi kesan-kesan ayat Al-Quran tu masih ada kalau kita tengok, Kemudian yang kedua saya nak kongsi pada malam ni ialah Al-Hamra, ataupun Al-Hamra, saya yakin sebahagian tuan-tuan mungkin sudah pernah pergi ataupun paling kurang pernah tengok kalau TV Al-Hijrah, TV Al-Hijrah, saya ingat dalam 1-2 minggu ni memang menayangkan dokumentari tentang Spain, tentang Islamic Spain, ini kawasan baru, pintu masuk baru, ni dia punya city sightseeing lah, itu bergambar saja, tak naik pun, Kemudian Al-Hamra, Al-Hamra itu bahasa dia lah, dalam bahasa Arab Al-Hamra. Al-Hamra ni warna merah, sebab dinasti yang membina kawasan Al-Hamra ni ataupun Al-Hamra ini, adalah keluarga Bani Al-Ahmar, sebab dalam bahasa Arab bila kita belajar, warna pun dia ada feminin dan maskulin dia, macam selalu kita sebut, kalau batu yang duduk melekat di Kaabah tu kita panggil Hajar Aswad, kan, kita panggil Hajar, Hajar makna batu, Aswad makna hitam. Tapi kalau kita ada masalah kita panggil, asmatik ke apa, biasa kita akan ambil satu jenis kita panggil, orang panggil jintan hitam tu dia panggil habbatun sauda, dia tak panggil habbatun aswad, sebab habbah itu feminin. Bila feminin maka dia punya warna dia pun mesti feminin, dia bahasa Arab begitu, itu yang ramai orang give up, apabila belajar bahasa Arab ini, sebab semua ada muzakkar muannas, jadi oleh kerana itu nak bercakap nak tanya, you muzakkar ke you muannas, sebab nak tentukan dia punya, kalau tidak nanti salah, dari segi grammar. Jadi inilah Al-Hamra, dan kebiasaannya kita tahu bangunan-bangunan besar dalam Islam, kebiasaannya raja-raja atau sultan dia bina untuk isteri kesayangan mereka, itu biasanya begitu. Seperti mana Taj Mahal kita katakan, Taj Mahal, siapa yang bina Taj Mahal? Shah Jahan, dia bina untuk isteri dia, Mumtaz Mahal, sebab mahal, kalau dia murah mesti, jadi ini kita kata sama juga, sama juga dengan bangunan-bangunan lain, seperti mana nanti mungkin episod yang akan datang kita tengok pula satu lagi kita panggil peninggalan sejarah di Cordoba, dia panggil Madinah Az-Zahra, satu kawasan yang sangat hebat, yang besar, yang sangat menarik, yang dibina oleh Sultan Abdul Rahman III untuk isterinya Zahra, seperti mana juga kalau kita belajar tentang The Hanging Garden of Babylon, The Hanging Garden of Babylon dibina oleh Raja Babylon pada masa itu untuk isterinya yang berasal daripada Yaman, jadi oleh kerana isterinya orang Yaman ni penuh dengan kita kata tumbuh-tumbuhan, bila dia duduk di tengah padang pasir dia rindu, untuk balik, untuk balik ke kampung ni. Jadi untuk mengurangkan dia punya frekuensi balik kampung tu, maka dibina apa yang dipanggil sebagai The Hanging Garden, supaya bila isterinya tengok daripada jauh nampak macam hanging, sebenarnya dia tanam kemudian dia bertingkat-tingkat, itu yang nampak macam kalau daripada jauh nampak macam The Hanging Garden, apa kita panggil taman tergantung, sebenarnya tak ada apa tergantung pun, dia tanam, tetapi dia punya cara dia buat, dia susun itu, semata-mata untuk menghibur hati isteri. Ini kita kata cinta sejatilah, suami-suami ni dia buat begitu untuk
untuk memastikan ya isterinya dapat melepas rindu tadi ya. Okey, ini apa lakaran saja ya. Ini pandangan daripada atas ya. Yang di tengah tu ialah pintu masuk asal dia ya. Di depan pintu masuk itu dia ada panggil, apa kita panggil ya, tangan Sayyidatina Fatimah ya. Dia lukis saja ya. Dia buat begitu saja 5 ya. Kalau tuan-tuan ingat ya, bila kita sebut 5 tu merujuk kepada 5 perkara yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. 5 perkara, antaranya ialah apa ni, jodoh kita dengan siapa ya, kemudian meninggal kita bila tarikhnya. Ini semua benda-benda yang dirahsiakan oleh Allah ya. Cuma kata mereka, ada yang kata bukan ya, dia merujuk kepada 5 rukun Islam. Tak apalah ya, itu interpretasi kita kata ya. Tapi itulah ya, dia punya pintu masuk. Inilah gambaran ya Al-Hamra daripada sebelah atas ya. Ini pintu masuk dia ya. Ni asal dia, gambar sama saja. Ini kalau saya boleh kongsi ya, gambaran dia memang luas ya kawasan ini, dan ia dianggap sebagai salah satu daripada perkara ya, kita kata zaman tu perkara ajaib lah ya, yang telah dibina, yang sampai sekarang apabila orang pergi ke sana ya, tak boleh tidak orang akan kata ini bukan orang barat yang buat ya, ini orang Islam yang buat ya. Sebab ayat-ayat Quran dan juga khat-khat tulisan tu masih ada lagi ya. Dia salah satu daripada UNESCO punya World Heritage Site ya. Itu salah satu. Okey. Kemudian ni gambaran pada waktu malam ya. Ada tak gambar yang lebih menarik lagi ya. Di belakang tu ialah Sierra Nevada ya, yang bersalji sepanjang tahun ya. Sebab itu dia punya apa ni, Al-Hamra ni apa kita panggil, dilatar belakangi ya oleh Sierra Nevada ya. Sierra Nevada ya. Okey, itu tadi itu lebih jelas lagi ya. Okey, Sierra Nevada. Kemudian ni kawasan dia ya, sangat menarik. Ini lebih cantik ya. Ini paling cantik sangat ya. Ada apa kita panggil di bawah apa? Di bawah sinaran bulan ya, bulan purnama ya. Ini okey, ini daripada kampung yang terdekat ya, Al-Baizin dipanggil ya. Kalau kita tengok daripada kampung terdekat Granada ya. Ini dalamlah ukiran-ukiran dia ya. Sebab dalam kita kata kita berada di sini 3 atau 4 jam tu tak terasa ya. Sebab kita kata ya, lepas pada satu ya, kita baru nak rakam depan tu lagi cantik lagi ya. Kita pergi pula sana ada lagi. Maknanya dia begitu sifat dia ya. Ni kawasan taman dia ya. Ini daripada tepi tu kita boleh nampak perkampungan Al-Baizin di belakang tadi ya. Okey. Ini kedai souvenir dia lah ya. Ini daripada dia panggil sebagai apa, Generalife ya. Generalife bukan general, dia ejaan macam General Life ya. General Life ya, tapi sebenarnya Generalife ya. G itu bagi mereka ialah macam kha ya sebutan dia. Okey. Ini kawasan yang dipanggil sebagai Generalife ni dalam apa ni Al-Hamra tu sendiri ya. Ini tempat-tempat biasanya yang apa kita panggil, yang menjadi sumber inspirasi kepada komposer lah ya. Biasanya komposer moden ya, daripada Spain mereka akan datang sini ya. Mereka akan menggunakan ya masa tu untuk kompos ya lagu-lagu yang indah-indah lah kita kata ya. Okey, ini dia punya apa kita panggil ya, Garden of the Lions lah ya. Dan setiap singa ni sebenarnya ya, dia tidak sama ya. Setiap singa tu, patung singa tu dia berbeza-beza ya. Sebab itu ada yang mengatakan setiap satu tu dihadiahkan oleh orang yang berbeza, mana dia tak buat sekali ya. Itu dia punya apa ni, itu yang saya baca lah ya, begitu keadaan dia. Memang kalau kita tengok pun memang tak sama ya. Okey ya. Jadi Granada adalah bandar terakhir yang dikuasai tahun 1492. Itu yang kita sebut tadi, 2 nombor tadi kan, 2 nombor, ingat lagi? Nombor pertama tadi apa? 7-11 ya, bukan 9-11 ya. Jadi 7-11 apa kita panggil 7-11 sampailah 1492 ya, dan Granada jatuh ya ke tangan umat Islam, ke tangan apa ni Kristian ya, Katolik, dan itulah ya sampai sekarang ini ya, kita kata walaupun telah diisytiharkan sebagai declared ya a World Heritage Site ya, sama dua-dualah Al-Hamra dan juga Generalife tadi ya, tetapi kita bukan sekadar berbangga dengan bangunan ya. Sebab kalau kita tengok
macam cerita Baldatun Thayyibatun ni, ada soalan orang tanya masa seminar, ya. Orang kata sebab apa yang dipilih sebagai model ni model Andalus? Pasal apa tak ambil model Madinah kan? Sedangkan model Madinah ni lebih canggih lagi, ya. Jadi kata mereka model Madinah ni, ya, adalah perkara yang tak boleh kita nak nafikan, ya. Sebab Rasulullah ada bersama pada masa tu, ya. Tapi kita nak ambil satu contoh yang di luar negara Arab. Sebab tu saya kata tadi, ya. Kalau orang Arab committed pada agama tu biasa saja. Tapi kalau non Arab tanpa penguasaan bahasa Arab, dia apa semua sebagainya, tapi dia boleh committed pada agama dan membangunkan dua-dua, ya, apa yang dipanggil sebagai apa ni, rohaninya pun membangun, ya. Dia punya bangunan-bangunan pun hebat, ya. Sebab Nabi tidak meninggalkan kesan-kesan bangunan, tak ada, ya. Kita kata tak ada bangunan pun, ya. Malah Nabi pun tak pernah suruh. Bangunan-bangunan ni datang kemudian macam tadi, ya. Even Sayyidina Umar pun kita kata, ya, zaman apa ni beliau mula dibina bangunan-bangunan besar ni, termasuklah masjid-masjid ni, ialah pada zaman Umayyah. Itu pun bukan zaman Muawiyah, ya. Zaman sahabat tak ada lagi. Zaman kemudian saya sebut tadi Abdul Malik bin Marwan yang membina dua tempat tadi kan, ya, Dome of the Rock, ya, dan juga masjid yang selalu kita sebut sebagai Masjid Kubah Hitam, ya, yang selalu orang sebut itulah sebenarnya masjid asal. Itu bukan masjid asal. Masjid asalnya ialah Dome of the Rock, ya. Itu kita kena ingat. Jadi saya ingat sekadar tu yang boleh saya kongsi, ya, pada malam ni, bahagian pertama, ya. Dan dia insya-Allah kita akan sambung lagi, ya. Termasuklah perkara-perkara yang melibat, ini baru sebahagian, ya. Belum ni lagi. Ini kalau mungkin kita nak tengok gambar dia. Ini suami isteri yang paling kejam sekali, ya. Kita kata Isabel I, ya, Isabel the First of Spain, dan juga suami dia, ya, Ferdinand II of Aragon. Jadi dua-dua ni asalnya daripada kerajaan yang berbeza, ya. Jadi apabila apa kita panggil mak bapak dia nak buat sinergi, ya, nak gabungkan kekuatan, maka dia kahwinkan dua-dua anak mereka ni, ya. Jadi she is another popular evil woman in history, ya. She was the queen of Spain, ya. She and her husband Ferdinand the Second of Aragon forced Muslim and Jews to conversion. Dia paksa, tu masalah dia. Kita tak pernah paksa orang bukan Islam masuk Islam. Kalau dia nak masuk, alhamdulillah, ya. Kalau dia tak nak masuk, tak apa, dia bayar jizyah saja, dan kita boleh jaga keselamatan dia. Sebab itu negara umat Islam bila mengenakan jizyah hanya pada orang lelaki saja. Orang perempuan tak kena jizyah. Sebab tu kalau ada orang kata jizyah ni income tax, tak betul income tax, ya. Sebab bila kita bayar income tax, ya, polis tak jaga kawal rumah kita, tak ada, ya. Tapi kita tengok bagaimana apabila jizyah dibayar, ya, umat Islam menjaga keselamatan, ya, orang bukan Islam, bukan sekadar nyawa mereka, malah harta benda mereka. Apabila umat Islam tak boleh jaga, maka pada ketika itu jizyah dipulangkan, ya, jizyah dipulangkan. Ini perbezaan dia, ya. Jadi 200,000, ya, orang yang telah dipaksa untuk keluar daripada Spain, ya. Dan yang menariknya kita kata, ya, di kalangan mereka lah, mereka rasa menarik, ya. Bagi kita ni sangat, kita kata, menyedihkan. Dia paksa orang Islam yang tak mau masuk Kristian, ya, dia paksa untuk keluar daripada kawasan Islamic Spain ini, ya. Mereka menjanjikan keselamatan, dia sediakan kapal, ya, supaya orang Islam boleh naik kapal dan boleh menyeberang, ya, boleh menyeberang. Tetapi apabila orang Islam berada di situ, ya, maka apa yang berlaku, tuan-tuan? Mereka ditipu, ya, mereka ditipu, kapal dibakar, ya, orang Islam mati dalam keadaan terbakar. Dan peristiwa itu berlaku pada 1 April, ya. Dan itulah orang kata kemungkinan itulah, ya, permulaan April Fool, tuan-tuan. Sebab orang Islam, ya, telah dia ditipu, ya. Jadi dalam bab yang berkaitan dengan dua-dua tarikh ni, kita kata, ya, tak payah kita celebrate lah. Sebab apa? Sebab yang pertama, dia bukan daripada suruhan agama kita. Ini Generalife, ya, kawasan dia, ya. Ni dalam ni tadi. Ni dah Portugal, ya. Portugal ni next episode lah, tuan-tuan, ya. Sebab kalau cerita kan panjang. Jadi sekadar tu yang boleh saya kongsi. Mungkin kalau ada nasi tambah, ya, mungkin ada soalan ataupun ada tambahan, mungkin sebahagian tuan-tuan pernah ke sana, mungkin boleh sebut sesuatu yang saya tak sebut, ya. Jadi sedikit mungkin pengalaman, cuma apa ni, perkara-perkara yang melibatkan mengapa mereka berjaya dan apa sebab pada kejatuhan, mungkin sebahagian kita dah tahu, ya. Sebab umat Islam dia berjaya kerana tadilah, ya, apabila imannya berada di tempat yang tinggi, apabila ukhuwah Islamiahnya dijaga, ya, Allah akan memberikan kemenangan. Tetapi apabila apa kita panggil dunia sudah menguasai, ya, agama sudah dikesampingkan, ukhuwah Islamiah sudah tidak diambil kira, maka pada ketika itulah, ya, Allah menarik balik,
ya, yu'ti may yasha, ya, apa ni, Allah memberikan kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah boleh tarik daripada orang yang Allah kehendaki. Seperti mana kita membaca 3 ayat terakhir, ya, sebagai zikir kita, ya, selepas daripada solat subuh dan solat maghrib, kita membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampailah habis, sampailah sambung, ya, apa ni, ayat 17, 18 dan 26, 27 daripada surah Ali Imran. Tu biasa yang menjadi amalan kita, ya. Sebenarnya kata para ulama, ya, zikir ini adalah zikir politik sebenarnya, ya. Kalau kita tidak suka, ya, dengan bos kita sebagai contoh, ya, kalau kita tidak suka, ada masalah, ya, kita telah dianiaya, kita kata, di tempat kerja ataupun sebagai rakyat kita dianiaya, inilah zikir yang kita jangan tinggalkan, tuan-tuan, ya. Sebab dia melibatkan kasih sayang Allah kepada orang beriman, dan dia juga, ya, akan menyebabkan Allah murka kalau orang tu menganiaya kita, ya. Ya, ada soalan, silakan. Ada apa-apa? Ya. Saya kata Andalus berkonotasi Andalusia itu negatif. Maksudnya ya. Jadi Andalusia tu, ya, dia tak ada masalah sebenarnya, ya, dari segi bahasa antarabangsa tak ada masalah, ya, sama ada bahasa Inggeris atau apa. Cuma di Malaysia lah, ya, sebab Andalusia tu merujuk kepada, ya. Okey, ya. Jadi itu sajalah, ya. Tapi dari segi perkataan tak ada masalah, ya. Cuma sekarang bila kita sebut Andalusia itu hanya merujuk kepada bahagian bawah tu saja, ya. Daripada Cordoba ke bawah itu saja. Sedangkan bila kita sebut Andalusia pada zaman Tariq bin Ziyad, dia keseluruhan Spanyol dan juga Portugal. Portugal pun termasuk, ya. Portugal termasuk juga. Jadi maknanya bukan kita kata sekadar apa, bukan sekadar sebahagian daripada selatan Spain saja, bukan, ya. Dia semua kawasan tadi tu, ya. Maknanya kita kata kalau kita tengok balik, ya, dari segi apa, dari segi apa kita panggil, ya, dari segi tempat, ya. Mungkin saya sekadar flashback saja, ya. Dah tak nampak, ya, dah pasang lampu, tak apa. Ya, ada lain-lain, silakan. Ada tambahan apa-apa? Ya. Spain, ya. Adakah ia dianggap sebagai jihad? Tapi memang apa ni, Roderick dia memang isytiharkan itu sebagai crusade, ya. Tapi yang pasti Isabel, ya, zaman Ratu Isabella dan juga Ferdinand, mereka memang minta, ya, pihak gereja macam kita kata merestui, ya, dan menganggap ianya sebagai crusade, ya, supaya apa? Supaya dapat sokongan daripada rakyat tadi, ya, dan golongan agamawan ni. Macam kita jugalah, ya, bila kita kata jihad, ya, orang macam mana kita kata, ya, melihat itu sebagai satu perkara yang bersifat agamawan, mana boleh pahala, ya. Sebab tu kalau ingat apa ni semalam Ustaz Hasrizal ada sebut, ya, apabila apa kita panggil, apabila dia bertemu kan dengan seorang Yahudi, ya, di airport tu, apabila dia bercakap, ya, kemudian Yahudi tu kata, aku pun nak mati di mana, di Palestin, ya. Sebab apa? Sebab kemungkinan dalam agama mereka juga, mereka menganggap bahawasanya mati dalam mempertahankan agama mereka itu termasuk perkara yang sangat mulia, ya. Mungkin akan menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga tanpa hisap, macam orang kita lah. Bila kita sebut jihad ni, golongan yang mati syahid memang masuk syurga tanpa hisap, melainkan mereka yang ada hutang, kan, ada hutang minta maaf, itu akan ditangguh dulu, ya. Sebab itu Allah menyediakan satu tempat yang dipanggil sebagai Al-A'raf, ya. Jangan kita ingat syurga neraka saja, ya. Cuba baca satu surah dipanggil surah Al-A'raf, ya, surah yang ke berapa tu, ke-7, ya, ke-7 dalam Al-Quran. Cerita bagaimana orang yang ditangguhkan, ya, dia punya connecting flight dia, tuan-tuan, ya, mungkin ada masalah, ya. Sebab itu mereka duduk di situ transit, kita tak tahu berapa lama mereka duduk, ya. Siapakah mereka? Antaranya ialah mereka yang mati syahid tapi ada hutang, ya. Kemudian yang kedua, apa ni, mereka yang syahid tetapi tidak mendapat restu mak ayah ketika keluar berjihad. Sebab itu ketika para sahabat datang jumpa Nabi, tanya pasal jihad, mereka nak menyertai, Nabi tanya dulu, ada tak mak ayah yang terlantar sakit ke, tua dan sebagainya? Dia kata ada. Kalau ada, jaga mak ayah dulu, ya, jaga mak ayah dulu. Sehingga kita sebut bukan sekadar jihad saja, ya, termasuklah kita kata buat haji sama, ya. Kita baca kisah siapa ni, Uwais Al-Qarni, kan, bagaimana, ya, dia hidup pada zaman Rasulullah tapi tak pernah jumpa Rasulullah. Sebab apa? Sebab menjaga ibu yang sakit, ya. Sehingga kalau dia nak pergi, mak dia kata, kalau kamu pergi siapa nak jaga mak, ya. Sehingga Rasulullah wafat,
Naik zaman Abu Bakar. Abu Bakar wafat, tak dapat pergi haji. Sedangkan Yaman pergi ke Mekah ni kita kata ambil masa lebih kurang 8 atau 9 hari saja. Ya, bukanlah jauh sangat kita kata, ya. Tetapi oleh kerana pengorbanan pada mak tu, naik pada zaman Sayyidina Umar, barulah ya dia dapat ke sana. Tapi dia hilang satu title yang dipanggil sahabat. Tak dapat title sahabat. Sebab sahabat mesti orang yang bertemu Nabi, ya. Bertemu Nabi. Man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan. Jumpa Nabi jumpa Nabi ni Abu Lahab berjumpa. Ya, tapi mesti syarat dia mukminan, beriman. Tapi bukan sekadar jumpa Nabi beriman saja, mesti mata alal Islam. Mati pun mesti dalam Islam. Sebab ada orang yang beriman pada zaman Nabi, tetapi ya mereka murtad. Mereka menyokong perjuangan siapa dia? Musailamah Al-Kazzab ada, ya, yang mati dalam peperangan tu. Jadi mereka bukan sahabat. Dan mereka yang dibawa oleh apa kita panggil, ya, oleh tentera Quraisy ketika berperang melawan tentera Islam pada peperangan Badar. Ya, itu cerita dalam surah Ali Imran tu, ya, dalam surah An-Nisa, ya, cerita bagaimana orang-orang yang dimatikan oleh Allah, allazina apa ni yang dimatikan tu, ya, apa ayat tu, ya, cerita bagaimana apabila mereka mati, ya, maka malaikat tanya, ya, tanya kamu ni apa cerita, ya. Kemudian bila mereka kata kami ni orang dhaif, ya, nahnu mustada'afina fil ard, kami ni orang lemah, ya, nak hijrah pun tak boleh, ya, kami ada kepentingan di Mekah, ya, maka malaikat tanya, ya, alasta ardullah, ya, apa ni alaisat apa ayat dia Ustaz? Tak ingat, ya, tak ingatlah ayat tu, ya. Ustaz Sofwan tak ada sebelah pula, ya. Kalau ada Ustaz Sofwan boleh saya tanya, ya. Jadi tak ingat ayat dia, tapi cerita tentang bagaimana malaikat tanya balik, ya. Bukankah bumi Allah ini luas, ya, ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, ya, kamu boleh hijrah, ya. Maka dia tak boleh jawab, maka Allah matikan mereka dalam kekufuran, ya. Walaupun mereka telah beriman tetapi mati dalam perang melawan orang Islam, sama aja kedudukan dia, ya. Jadi nak cerita bahawasanya dalam Islam ni kita kata, ya, mesti kita mengetahui, ya, sesuatu duduk perkara itu dengan jelas, ya. Kita kena tahu dia punya mana the whole story lah, kita kena tahu, ya. Kita tak boleh sekadar belajar on the surface, ya, tahu-tahu begitu saja. Sebab apa? Sebab bimbang takut kita tak dapat pahala dia, ya. Sebab untuk sesuatu ibadah diterima oleh Allah, dia ada syarat-syarat sah dia, ya. Kalau saya boleh bagi contoh, orang yang nak berangkat dah ke luar negeri, kita kata nak naik flight, ya, flight dia pukul 1, ya, Zuhur masuk 1.20. Jadi dia kata kalau saya naik flight kan susah pula, ya, saya pula tak boleh jaga wuduk, dia kata. Maka pukul 1 tu sebelum dia boarding, ya, sebelum dia naik, dia ambil wuduk siap-siap, dia solat menghadap ke apa kita panggil, menghadap ke kiblat, pakaian bersih, ya, niat ikhlas apa semua. Tapi dia sembahyang sebelum masuk waktu, solatnya tak sah. Sebab syarat untuk sah solat tu bukan sekadar ikhlas, bukan sekadar pakaian bersih, bukan sekadar menghadap kiblat, ya, bukan sekadar cukup syarat-syarat dia, rukun sebagainya, tapi mesti syarat dia yakin masuk waktu. Kalau tak masuk waktu tak sah, ya. Sedangkan kita kata dia dah memenuhi semua perkara, satu je dia tak penuhi, apa dia? Belum masuk waktu, tidak sah kita kata, ya. Jadi maknanya dalam kehidupan kita apa saja, termasuklah bab jihad tadi, ya. Sebab kita nak tanya, ialah zaman Nabi ada jihad, perang lawan musuh, zaman kita ni tak ada, ya. Jadi ada tak benda lain yang boleh kita dapat pahala jihad seperti mana pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang terdahulu? Mesti ada, ya. Yang itu yang kita kena belajar tu, ya, supaya kita tak kurang hebat seperti mana para sahabat, ya. Memang kita tak boleh lawan mereka, tapi kita boleh menyaingi, ya, kita boleh kejar untuk duduk bersama dengan mereka, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lain silakan sebelum kita tutup, ya. Ini ikut satu pandangan. Pandangan siapa tu? Yang saya baca buku lah. Jadi mulanya kemunduran Islam di Spain. Di Spain. Apabila kumpulan Al-Murabitun dan Muwahhidun, ya. Dia orang mengambil alih pemerintahan di Andalusia. Dia meninggalkan segala kajian-kajian sains, matematik dan semata-mata tumpu kepada agama. Dan dengan itu dari segi ilmu, dari sains, matematik dan segala itu tertinggal langsung. Jadi pemikiran orang-orang selepas itu terlalu disempit. Betul ke pandangan ini? Jawapan ringkas saya kata betul, ya. Memang betul. Sebab apa? Sebab Al-Murabitun dan Muwahhidun ni dianggap sebagai macam, kalau zaman sekarang ni macam golongan tarikat lah kita cerita, ya, senang ceritanya.
tarikat yang sekadar memberi perhatian kepada ibadah khususiah saja. Ya, itu yang kita kata di tempat saya tu, belah Sungai Buloh sana tu, ada golongan tarikat ya, yang kita kata dia bila masuk bilik zikir dia, tempat suluk dia ada package pula tuan-tuan. Dia ada package 7 hari 6 malam ya. Dia ada, betul, bukan main-main ya. Saya ingat kot apa ni, package travel and tour saja dah ya. Jadi kalau dia ambil package 3 hari 2 malam, kena pula dia masuk tu hari Khamis, dia tak pergi sembahyang Jumaat. Tak pergi sembahyang Jumaat. Sebab package dia 3 hari 2 malam. Khamis masuk, Jumaat, Sabtu petang baru dia keluar. Dia tak pergi solat Jumaat. Jadi kalau kata kalau beginilah pemikiran dan kefahaman kita, bimbang takut jadi macam tadi ya, macam tu haji kita sebut ya. Sebab kita tengok Rasulullah, para sahabat bukan semuanya ustaz. Ingat, para sahabat ni semua hafal Quran ke tuan-tuan? Yang hafal Quran ni boleh dikira ya. Yang hafal Quran, yang confirm hafal Quran 4 Al-Khulafa Ar-Rasyidun ya. Masuklah kita kata 2-3 orang sahabat lain, tak ramailah, tak sampai, bukan beribu ya. Sebab sahabat Nabi ya, kalau saya selalu bagi contoh pada tuan-tuan, mudah nak cerita jumlah sahabat Nabi ialah pada waktu mereka wukuf bersama Nabi tahun yang ke-10 Hijrah. Lebih kurang kita kata 80 hari sebelum Nabi wafat. Ya, itulah peristiwa paling besar. Ya, peristiwa paling besar umat Islam ialah wukuf di Arafah lah. Itulah paling besar. Jumlahnya kata Syekh Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Mahtum 144,000. Daripada 144,000 sahabat ni, ada lagi lah kan, sebab takkan Madinah tinggal kosong. Mestilah di Madinah ada juga ya, di tempat lain ada. Katalah kita kata campur tolak 200,000 lah kata ya. Berapa ramai umat Islam kita kata yang hafal Quran? Ratusan saja, mungkin tak sampai ya. Sebab apa? Sebab para sahabat ni ada dia punya profession masing-masing. Ada sahabat yang memang kerja dia kita kata apa kita panggil ya, buat apa ni, buat senjata ya. Khabbab bin Al-Aras kita kata ya. Orang memang kerja buat senjata. Ada sahabat yang memang jihad fisabilillah saja kita kata ya. Khalid ibn Walid. Sebab itu ketika Khalid ibn Walid dalam satu peperangan, ketika mana dia dilantik menjadi amir dalam peperangan tersebut ya. Amir dalam peperangan, dia merangkap imam dalam solat. Bila dia solat jadi imam, di belakang dia ada sahabat besar, kibari sahabah ya. Dan dia orang kata mu'allaf tuan-tuan, orang baru masuk Islam ya. Yang dia hafal surah-surah pendek je ya. Kita kata izaja an-nasrullah ya, mungkin ya. Dan satu lagi surah pendek, inna a'tainakal kausar ya. Surah pendek kita kata. Tapi oleh kerana dia diamanahkan jadi amir dalam perang, dia merangkap juga ya. Jadi imam. Gubernur-gubernur kita tengok ya, Amr bin Al-As ke siapa semua sebagainya, yang jadi gubernur-gubernur kawasan-kawasan ni, Kufah, Basrah, Mesir dan sebagainya, mereka juga menjadi imam solat fardu ya. Sayyidina Umar masa jadi khalifah, dia jadi imam solat fardu. Yang boleh dia delegate power dia sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih itu yang lantik Ubay bin Ka'ab tu ya. Itu yang lantik kita kata siapa ni, Tamim Ad-Dari menjadi imam solat sunat. Tapi solat fardu tetap Sayyidina Umar ya. Sebab itu kalau inilah dia kriteria ya, yang diguna pakai zaman kita, tak berani orang nak masuk pilihan raya tuan-tuan ya. Sebab bila dia menang, salah satu jawatan dia jadi imam solat fardu 5 kali sehari semalam. Tak berani dia tuan-tuan ya. Tapi oleh kerana itu bukan kriterianya, orang berebut-rebut nak jadi ya. Sebab tu saya nak balik pada cerita tadi ya. Islam kita kata meneroka semua bidang ilmu ya. Islam meneroka semua bidang ilmu. Saya pergi ke satu tempat di kita panggil di Malaga ya. Nama tempat tu Benal Madinah. Dalam perjalanan kami tepi pantai tu ya, cari tempat makan orang Islam ya, kita jumpa satu macam patung lah, besar lah ya. Ibnul Baitar nama dia. Saya kata bila saya tengok dia punya tu, dia kata Ibnul Baitar ni lahir di situ ya. Saya kata Ibnul Baitar, daripada perkataan Baitar inilah dapat perkataan veterina tuan-tuan ya. Dia ni salah seorang daripada pakar dalam bidang veterina ya. Jadi nak cerita bahawasanya ulama Islam ni, tapi kita tengok cara pemakaian dia macam cara pemakaian ulama ya. Sebab apa? Sebab memang kalau kita baca mana-mana riwayat hidup Ibnu Sina sebagai contoh ya, Ibnu Sina hanya belajar perubatan pada ketika usianya 19 tahun. Dia dah habis dah ya, kita kata pengajian bahasa Arabnya, ilmu tafsir ya, belajar hadis kita kata ya, belajar fiqh dan sebagainya. Dah mantap dah bahagian tu, barulah masuk kita kata matrikulasi. Bukan masuk sekolah perubatan lagi, baru masuk matrikulasi ya, untuk belajar perubatan kita kata umur 19 tahun ya. Sebab itu bila dia menghadapi masalah, dia boleh ya, kita kata dia boleh dia boleh mengguna pakai ilmu alat yang dia ada tu untuk menentukan benda ni boleh ke tak boleh bila nak buat uji kaji kita katakan.
Tapi bila benda-benda yang bersifat sains dan sebagainya ditinggalkan, itulah salah satu sebab mungkin umat Islam tak maju dari segi persenjataan. Senjata kita pakai yang dulu punya, tuan-tuan. Sedangkan senjata makin lama makin canggih. Mana umat Islam kena menguasai semua ni. Tetapi untuk menghasilkan umat Islam yang menguasai semua ni, itu memerlukan proses. Prosesnya sangat panjang. Itu yang kita berempah pulas ni. Mikir macam mana. Bila anak kita masuk form 1 ni, kita fikir masuk sekolah mana anak ni. Kita tak ada pilihan banyak, tuan-tuan. Kita tak ada banyak pilihan. Bukanlah saya nak promosi sekolah semita, tidak. Tapi nak bagi tahu macam nak promosi jugalah. Sebab tak banyak pilihan kita ada. Itu pun kita ada masalah guru, ada masalah pengurusan, ada macam-macam kita kata. Tapi kalau dah tak ada, macam mana? Itulah isunya sekarang. Tak ada satu institusi pengajian yang kita kata bagus, yang bagus, yang boleh kita hantar anak kita. Bila anak kita keluar, dia jadi orang yang apa kita panggil? Orang yang all rounder. Yang all rounder lah. Maknanya sains dia pun bagus. Tanya cerita tentang ini klorofil pun tak kenal macam mana, tuan-tuan. Klorofil. Kloroform dia kenal, klorofil tak kenal. Susahlah kita kata begitu. Yang tadi itu mungkin betul tak yang mana? Khalifah yang Al-Walid bin Abdul Malik. Tapi kalau dia seorang khalifah yang lemah dari segi keimanan, jadi kalau dia bagaimana dia jadi khalifah? Tak, sebab khalifah dulu diwarisi. Al-Walid mewarisi daripada bapa dia Abdul Malik. Oleh kerana Al-Walid anak sulung, maka dia dulu. Lepas dia, lantik pula Sulaiman. Sebab Abdul Malik ni ada banyak anak. Jadi semua anak tu merasa jadi khalifah. Jadi oleh kerana sistem warisan, tak ada pilihan. Dia tak ada bubar parlimen, buat pilihan raya, tak ada tu. Jadi oleh kerana tak ada banyak pilihan. Walaupun dia lemah, tapi oleh kerana dia anak sultan, dia lah naik. Zaman siapa yang khalifah yang betul ikut ni? Umar bin Abdul Aziz lah. Itu pun kerana Sulaiman bin Abdul Malik memberi ruang pada dia. Kalau Sulaiman tidak memberi ruang, kita kata sampai bila pun kemungkinan Umar bin Abdul Aziz tak naik. Sedangkan orang yang macam Umar bin Abdul Aziz tu, kita kata pada masa tu ada, dia paling layak. Sebab tu Umar bin Abdul Aziz bila dia lantik, dia serah pada rakyat. Dia kata kalau kamu nak pilih orang lain pun tak apa, tapi rakyat kata kami nak kamu. Itu pun tak lama, 2 tahun setengah. Sebab ada pula orang tak suka dengan dia. Orang jahat memang orang tak suka. Orang baik sangat pun orang tak suka juga, tuan-tuan. Itu masalah dia. Jadi masalah warisan. Sebab itu saya pernah sebut, mengapa Sayyidina Umar tidak menyenaraikan anak dia Abdullah bin Umar sebagai 6 orang yang boleh dicalonkan sebagai pengganti khalifah. Pasal apa dia lantik Ali? Dia pilih kan? Dia cadangkan Ali, Osman, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Al-Awam, Talhah bin Ubaidillah. Pasal apa dia 6? Orang tanya, wahai Umar, pasal apa tak ambil Abdullah bin Umar sedangkan dia layak? Dia orang hebat. Dia seorang mujahid, seorang alim kabir, kita kata patutnya dia layak. Pasal apa? Sebab Umar kata biarlah seorang saja daripada keluarga Umar yang melalui musibah kepimpinan ni. Kepimpinan ni pun musibah juga, tuan-tuan. Kalau ingat lagi Ustaz Abdullah Yassin sebut kan, musibah terbahagi kepada berapa, tuan-tuan yang hadir itu? 4 ke 3. Ada musibah al-jaza kan, ada musibah al-bala dan terakhir musibah at-tarbiyah. Untuk lanjut YouTube sebab sahabat kita sudah upload dalam YouTube, tuan-tuan perasan dah tengok jadi boleh dengar balik, kita kata maknanya Umar tak nak lantik anak dia walaupun anak dia layak. Sebab apa? Sebab kata sejarawan, kalau Umar lantik anak dia, orang akan jadikan alasan, tengok Umar pun lantik anak, takkanlah kami tak boleh lantik anak. Jadi Umar telah berjaya, kita kata, menyekat sistem warisan itu dijadikan sebagai standard dalam pemilihan. Tapi nak buat macam mana? Muawiyah, kita nak salahkan Muawiyah tak boleh juga. Sebab apa? Sebab Muawiyah juga dinasihati oleh dia punya apa kita panggil oleh sebahagian para sahabat. Amr bin Al-As kata lantik anak. Sebab kalau Muawiyah serahkan kepada rakyat, mungkin keadaan akan jadi lebih huru-hara lagi. Jadi Muawiyah telah mengambil mudarat yang lebih kecil. Mudarat yang lebih besar membiarkan khalifah itu, jawatan itu dipilih oleh rakyat. Sebab pada masa itu, zaman itu para sahabat bukan kita kata majoriti lagi. Kebanyakannya tabi'in yang tak pernah jumpa dengan Nabi. Mereka tak pernah melalui zaman ditarbiyah oleh Rasulullah. Sebab itu kita kata berbeza zaman tabi'in, walaupun dekat dengan zaman Rasulullah, tapi mereka berbeza. Tapi kalau sahabat, tu special. Sahabat pun sebagainya, tuan-tuan, tak mau terlibat dalam konflik politik. Kita tengok kan, tak mau terlibat konflik Muawiyah dengan Sayyidina Ali.
Ya, sebahagian sahabat undur diri. Ya, antaranya kita kata Abdullah bin Amru, anak Amru bin Al-As. Dia tak setuju. Ya. Abdullah bin Umar sendiri kita kata, ya. Dan isteri-isteri Rasulullah, mereka tak mau terlibat. Sebab apa? Sebab melihat bahawasanya mudaratnya lebih besar. Ya. Sebab tu kaedah fiqh menyebut jalbul daf'ul madarrah, ya, daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, ya. Menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan maslahat. Walaupun bila kita terlibat, ya, dalam kita kata sesuatu aktiviti itu ada maslahat, tetapi kita kena ingat, ya, pada masa yang sama dia punya mafasid, mafsadah, kerosakan pun banyak, ya. Jadi kalau kita timbang dia punya kerosakan lebih besar, lebih selamat kita tak terlibat. Sebab apa? Sebab kaedah tadi sebut, ya, menolak kemudaratan itu jauh lebih diutamakan daripada menarik maslahat. Itulah, ya, kadang-kadang bila kita tanya ustaz punya apa ni, ada ustaz tak pakai Facebook, dia kata. Dia kata Facebook ni banyak manfaat, ya. Tapi kalau saya melayan Facebook ni, dia kata berjam tak sempat, dia kata nak mengajar pun tak sempat. Jadi oleh kerana itu saya ambil pendekatan, ya, Facebook tu lebih banyak kerosakan daripada kebaikan. Oleh kerana itu saya tak ada, ya, akaun Facebook, dia kata, ya. Katalah macam tu. Itu contoh saja, ya. Okey, tuan-tuan, boleh kita berhenti? Ya. Ya, terakhir. Andalus tu perkataan Arab. Yang mana? Andalus. Andalus ambil pada perkataan Wandalusia. Vandal, ya. Vandal ni masyarakat kaum yang duduk di kawasan yang disebut sebagai Islamic Spain. Kemungkinan daripada Wandalusia itulah dapat perkataan Andalusia. Kemungkinan. Ya. Wallahu alam, mungkinlah, ya, kita kata begitu. Wallahu alam. Terima kasih atas perhatian, ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.